Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita sambung semula kelas ataupun pengajian di iPaksi ini setelah kita cuti 3 bulan. Seingat saya 18 hari bulan 3 atau bermula PKP. Jadi Alhamdulillah dapat kita sambung semula pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua dan Allah jaga kita daripada ujian ini. Sebenarnya ujian COVID ini besar lah sebenarnya, sebab dia bukan isu negara, isu dunia. Berat. Jadi terlebih dahulu sebelum saya meneruskan kelas ini, untuk maklumannya, kelas kita ni sebenarnya masih lagi tajuk perbincangan pada bab yang ke-6, iaitu pada muka surat 84 lah. Kalau kitab saya ni mungkin ada sedikit perbezaan dari segi muka surat itu. Bab yang ke-6 kita sambung perbincangan dalil yang keempat, sebab dalam bab yang ke-6 ini dikemukakan 5 dalil, sama ada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, campur semua tu. Ayat Qurannya 4, kemudian hadis Nabi yang kelima, dalil yang kelima. Jadi kita baca pada pagi ini sebagai sambungannya pada dalil yang keempat, iaitu Suratul Baqarah tu ayat 165 pada muka surat 91 lah. Jadi muka surat tu mungkin berbeza. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala iaitu ayat 165 daripada Suratul Baqarah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ إلى آخر الآية. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Andada tu kita bincang dah sebelum ni, kalimah anda tu apa maksud? Maknanya perbuatan menganggap Allah sebagai niddan itu, perbuatan itu dianggap sebagai andada, iaitu menyamakan Allah, tak kiralah dari sudut mana, sebesar mana. Walaupun kita kata dalam kadar sebesar zarah pun, kalau ada unsur penyamaan Allah, maknanya yang disamakan dengan Allah itu disebut nid, dan perbuatan itu disebut andada. Jadi ada di kalangan manusia yang menjadikan Tuhan sebagai nid kepada Allah itu. Bahkan yuhibbunahum ka hubbillah, mereka cinta kepada andada itu, kepada selain Allah itu, yang mereka sembah itu, yang mereka puja itu, seperti cinta mereka kepada selain Allah itu seperti cinta kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka lebih kasih kepada Allah. Itu ayat Suratul Baqarah ayat 165. Baik, cuba kita tengok syarah tu di bawah tu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keadaan kaum musyrikin terhadapnya. Jadi dalam ayat ini Allah mendedahkan fenomena yang berlaku di zaman Nabi SAW, dan juga perkara ini akan terus menerus berlaku selagi hayat dunia ni ada. Dia sentiasa ada syirik, tauhid, sunnah, bid'ah ni, dia sentiasa ada sehinggalah berakhirnya riwayat alam musyahadah ini. Jadi sentiasa ada. Jadi Allah SWT sebut dalam ayat ni berkenaan dengan kaum musyrikin, pandangan
tanggapan, sikap kaum musyrikin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Iaitu ketika mereka mengadakan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah dengan menyamakan mereka dalam hal kecintaan itu. Jadi perkara itu dia akan bincang selepas ni lah. Ni syarah ni secara umum. Baik, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah. Jadi mana dalam ayat ini Allah sebut selalu, ya, tidak bertangguh. Beza di antara golongan musyrikin dengan golongan mukminin itu. Kalau golongan musyrikin, mereka ada unsur-unsur, dia bukan semua bab, bukan semua sudut. Adalah sudut-sudut tertentu mereka menyamakan Allah ini dengan dengan makhluk itu, dengan berhala lah kita kata yang mereka sembah itu. Jadi penyamaan ini tidak berlaku pada sebutan. Mereka tidak sebut, cuma dari segi perbuatan mereka, dari segi tingkah laku mereka itu. Jadi perkara ini akan dibincang selepas ni lah. Lalu dalam ayat ini juga Allah SWT menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahawasanya orang beriman itu mencintai Allah melebihi kecintaan orang-orang yang membuat tandingan-tandingan tersebut padanya. Maknanya cinta, sebab orang kafir ni, dia cinta juga kepada Allah. Ada juga perasaan saya kepada dia. Mana dia mengakui Allah menciptakan alam. Ada juga perasaan itu. Syirik-syirik ni makna begitu. Tetapi dia cinta dan kasih sehingga mereka sembah kepada yang lain selain pada Allah. Maknanya cinta tu kira berbelah bagilah. Diberikan juga kepada Allah dan diberikan juga kepada berhala-berhala mereka. Cuma dalam ayat ini sebenarnya yang dimaksudkan ayat ini, orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah tu berbanding kecintaan orang-orang musyrik itu terhadap berhala mereka. Itu maksud sebenarnya ayat ni kalau mengikut Imam Syaukani. Mana cintanya orang kafir terhadap berhala mereka itu, kalau nak berbanding cinta orang Islam ni, orang beriman kepada Allah, jauh tinggi cinta orang beriman kepada Allah berbanding cinta orang musyrikin kepada berhala mereka. Jauh beza. Sebab cinta yang dimaksudkan dalam agama ni, cinta kepada Allah ni, dia bukan sekadar perasaan begitu saja, tidak. Tetapi cinta itu dia menghasilkan satu kehidupan. Satu kehidupan beragama, itu cinta sebenarnya. Sebab tu para ulama sebut, tokoh-tokoh Islam lah, dia kata cinta kepada Allah ni dia bukan berada pada lidah saja, sebut cinta begitu saja. Pergi ke masjid saja, mana dalam bab-bab tertentu, tidak. Cinta kepada Allah sebenarnya dia direalisasikan dalam bentuk satu kehidupan yang diredai oleh Allah SWT. Itu maksud sebenarnya. Maknanya bila seseorang itu dia nak melahirkan, dia nak bukti cinta dia kepada Allah, maknanya dia kena ikut Nabi dari semua sudut. Kena ikut Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau betul-betul kamu cinta kepada Allah, kamu kena ikut Rasulullah. Barulah kamu dapat, barulah kamu boleh meraih cinta Allah itu. Jadi maknanya sunnah ni perkara asah, terlalu asah dalam agama. Perkara ini saya telah sebut dah sebelum ni. Kenapa kita tengok sahabat Nabi, setengah sahabat Nabi hanya disebut nama saja dalam kitab, setengah tu tak sebut pun nama. Kalau sebut nama pun, contoh kita ambil Bilal lah. Bilal ni perannya dia, memang perannya dia besar, tapi dia tidak dianggap sebagai musaqqafin, cendekiawan di kalangan sahabat. Mana sahabat biasa, kerja dia tukabban, kita kata ada muazzin. Kita panggil Bilal, lekat pakhla ni Bilal. Nak Bilal tu nama dia. Akhir tok Bilal Nabi. Cuma orang Melayu dia guna kalimah tok ni sebagai penghormatan. Tok lah kau kalau itu. Tok modeng. Habis dia guna tok. Jadi sebenarnya kalau kita tengok apa lebih tu, sebenarnya ulama sebut dalam kitab apa jadi lebih bila siapa dia sebelum mati Nabi sebut dah dia ahli syurga, siapa Nabi bunyi dia punya tapak kaki dia, apa kelebihan dia buat? Apakah dia ni penyumbang besar dalam dari segi ilmu? Tidak. Apakah bila jadi tempat rujuk dalam agama di zaman sahabat, zaman tabi'in? Tidak juga. Kalau kira giper semua giper kelebihan tu semua ada. Jadi mana lebih dia sebenarnya? Ikut Nabi. Tu kelebihan dia, ittiba' sunnah tu.
Yang mana sekarang ni kalimah ittiba' sunnah ni ditakuti oleh setengah orang bila sebut ittiba' sunnah. Padahal tu lah sebenarnya istilah yang disebut dalam hadis. Dalam Quran, qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni. Ittabi'uni, ittiba' sunnah. Mana ikut aku. Jadi ikut Nabi ni jadi aspek mana? Seluruh aspek kehidupan. Nak makan, ikut Nabi. Nak tidur, nak bangun semua. Tu. Itu maksud cinta kepada Allah. Dan itulah kalau mengikut Imam Syaukani, cinta orang beriman itu lebih kepada Allah. Mana cinta orang beriman kepada Allah lebih daripada cinta orang kafir terhadap berhala mereka. Sebab apa? Orang kafir ni sebenarnya dia sembah berhala. Gapo dia ajaran hak berhala tersebut? Yang buat ajaran itu bukan berhala, tapi tutup guru dia. Agamawan yang dianggap sebagai agamawan, orang yang jaga berhala. Hak tu yang buat kehidupan dia, yang membuat sunnah dalam kehidupan orang kafir. Tapi kita tidak. Bila kita sembah Allah, kita ada panduan Quran. Dan kita ada orang yang orang yang membuat garis panduan. Sebagai contoh lah, nak ikut Quran ni, mana contoh dia? Sebab Quran ni dia bukan dalam bentuk manusia yang kita boleh berkomunikasi seperti mana kita berkomunikasi dengan Nabi. Tidak. Jadi kalau nak tanya kepada apa, tak boleh nak tanya Quran, dia kena tanya Nabi. Kita faham Quran pun daripada Nabi. Dan sebab itulah sebenarnya Nabi ni takut orang kata Muhammad ni manusia biasa. Macam mana dia boleh nak tahu? Apa jaminnya? Bila kita ikut Muhammad, maka kita seperti ikut Quran, seperti ikut Allah. Mana jaminnya? Jaminnya dia tu dia panggil konsep ismatur rasul, maksumnya Nabi tu. Sebab itulah hadirin dan hadirat, kemaksuman para anbiya dan para mursalin ini sebenarnya itulah jaminan bahawa betulnya, tepatnya, tak mungkin tersalah. Tak mungkin tersalah. Sehingga Nabi ni ketika dia marah pun boleh jadi panduan lagi. Boleh tulis lagi hadis Nabi. Dah kita belajar dah tu kan. Masa marah pun jadi panduan. Kalau kita tahan marah tak boleh wakil sikit rabuk. Kita manusia ni tahan dia marah tak boleh wakil sikit rabuk. Walaupun sebelum dia marah tu hebat jangan kira lah. Tapi bila dia marah, tak ada gamuk. Kita. Tapi Nabi tak gitu. Tahan dia marah pun boleh buat panduan. Apa tu? Maksum. Sebab tu ulama tulis kitab. Orang kita ni dia faham maksum ni dah. Terlalu nipis sangat. Apa maksud Nabi maksum? Terpelihara daripada melakukan dosa kecil, dosa besar. Gitu ya. Jak kecil pak tua duk main tu. Padahal kita bincang khusus tentang maksum tebal ni. Tajuk kita tu Ismatur Rasul. Ismatur Rasul. Nantilah kita boleh buat juga sebab saya duk tengah buat ringkasan tu tak siap lagi. Sangat bagus tu. Yang mana kalau kita faham dengan baik lah, dengan cara yang sepatutnya, maksum ni kita boleh faham, bahkan kita boleh tolak ajaran salah. Dan maksum ni sebenarnya mana-mana orang terlibat dengan ajaran salah boleh dikatakan ada sifat dianggap oleh pengikut-pengikut dia. Cuma disebut sebagai ta'assub lah. Sebenarnya ta'assub ni dia hakikat sebenarnya dia satu bentuk, bagi saya lah, saya nampak seseorang yang begitu ta'assub pada guru dia ke, pada guru tariqah, ikutlah. Sebenarnya dia ada semacam menganggap, walaupun tidak 100%, dia tak kata, tapi ada anggap maksud. Sebab tu kalau kita kritik dia marah selalu. Sebab seolah-olah tak boleh kritik. Mana orang tak boleh kritik? Orang sentiasa betul, sepuluh Nabi tak boleh kritik. Kritik Nabi boleh jadi kafir, boleh jadi rosak akidah. Bahkan zaman sahabat, yalah, walaupun dikatakan dia tu maknanya munafik yang kritik Nabi di segi pembagian harta ghanimah kan. Tu beberapa hadis ada. Dia kata Nabi tidak adil. Nabi kata kalau aku tak adil, tak ada orang adil atas muka dunia. Kalau aku setara aku ni tidak adil lagi, tak ada di muka dunia manusianya dikatakan adil sebenar-benar. Sebab aku ni dijaga oleh Allah. Maksum. Jadi Nabi ni maksum ni daripada kecil ke tu khilaf ulama lah. Cuma ayatnya gitulah. Sebab itulah kita lepas tu Nabi memperakui generasi yang kira kalau ikut tak sesat. Generasi mana? Ini asah yang cukup dururi dalam agama kita. Ikut ulama tak ada Nabi sebut. Kalau ikut ulama tentu tak sesat. Tapi sahabat ada Nabi sebut gitu. Tak akan sesat ikut sahabat.
Cuma dikata ke ulama ni sebagai warasatul anbiya. Sahabat bukan warasatul anbiya, tapi dia ni tinggi lagi daripada tu. Banyak hadis lah kita jumpa bahawa ikut sahabat ni tak akan jadi sesat. Tak royak, tak akan sesat. Sebab tu Imam Khatib Baghdadi kata, Khattabi dan juga Khatib Baghdadi, dia ada sebut, dia kata, mengikut kajian dia, mana-mana riwayat yang menyebutkan sahabat buat dosa, kemudian tidak ada disebut dia bertaubat, tidak ada disebut dia telah diterima taubat, ni semasa zaman Nabi lah. Semasa zaman Nabi. Dan selepas zaman Nabi pun kalau ada sebut sahabat ni buat kesalahan besar lah. Kesalahan hak terang, hak jelas. Kecuali hak tak jelas. Tak ada. Satu pun tak ada yang sahih. Kata Khatib Baghdadi. Mengikut kajian dia. Sebab itulah ulama kita, dia kata kalau dalam bab sahabat ni, oleh kerana Nabi bui jaminnya, Quran pun bui jaminnya, kita kena terlalu berhati-hati lah. Hatta isu perbalahan Muawiyah, Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali pun, selama mana ulama kata kita lebih baik berdiam diri lah, takut tersalah. Sebab kadang-kadang kita setengah orang itu menghukumkan Muawiyah itu sebagai buah, sebagai contohnya, hanya semata-mata dia baca kenyataan-kenyataan dalam kitab. Sedangkan sahabat yang berada zaman dia pun setengah-setengah tu, misalnya Ibnu Umar, dia kata dia tak boleh nak tentu siapa dia benar. Sebab keliru, banyak kekeliruan berlaku. Orang zaman tu pun tertutup setengah-setengah maklumat pada mereka, tapi cermatnya sahabat, 2,000 lebih sahabat tak terlibat dalam konflik sahabat. Dia ambil sikap berkecuali, antaranya Ibnu Umar. Dia kata dia tak boleh nak tentu, serah pada Allah SWT. Bahkan Sayyidina Ali sendiri dalam kitab Syiah Nahjul Balaghah tu, Sayyidina Ali tak berani. Sayyidina Ali pun tak berani nak kata tentera Muawiyah ni mati kafir, mati sebagai buruh, sebagai penderhaka yang halal darah di sisi fiqh tu. Sayyidina Ali pun tak berani. Bahkan dia kata tentera Muawiyah pun syahid juga sebab tentera kita. Sebab tu kena beringatlah. Saya sebut gitu supaya hadirat nampak. Nampak. Kalau dalam bab agama ni, selain daripada hak Rasulullah tu asahlah para sahabat. Para sahabat. Sebab itulah kita, jadi sebenarnya ada kitab, saya pun rasa banyaklah kitab nak baca benarnya no. Kita nak baca sirah sahabat ni mana dari sudut akidah mereka macam mana, bukan nak bincang tentang peribadi dia. Hak tu boleh, hak tu pun tak kata lagi sebenarnya. Masyarakat tak faham oleh peribadi sahabat. Kalau sebut Sayyidina Bakar, siapa dia Sayyidina Bakar? Dari sudut pandangan Nabi dan pandangan ulama. Hak tu pun tak kata lagi. Jadi nak bincang Sayyidina Bakar dari sudut akidah dia. Sebab Sayyidina Bakar ni dia ada bercakap tentang akidah. Sayyidina Umar dia ada bercakap tentang akidah, tentang kita kata syariat, pandangan tentang akhlak. Perkara-perkara tu dikumpulkan oleh ulama. Sampai 5 jilid. Jadi perkara-perkara itu dia perlu pendedahan lah sebenarnya. Baru kita nampak. Kalau tidak, ruangan itu akan diisi oleh pihak lain. Sebab apa? Sebab pendedahan terhadap sahabat tu kurang sangat. Orang suka ni cerita-cerita hak tak pakai ni orang suka lah. Jadi cerita-cerita sahabat tu kurang didedahkan. Saya tekan ke tu supaya kita lebih tumpu pada tu sepatutnya. Baik, tak apalah, cuba kita tengok sini lagi. Jadi dalam ayat ini Allah buat perbandingan juga di antara sifat sikap hub, sikap cinta kepada berhala yang ada pada orang musyrikin dengan kadar ataupun tahap cinta umat Islam kepada Allah jauh beza. Walaupun cinta tu ada tapi jauh beza. Sebab kita tanda orang beriman sungguh bila cinta kepada Allah, dia sanggup ikut segala-galanya hak Allah. Tu lebih, itu maksud lebih tu. Sebab ulama kata, jadi ayat ni saya beberapa tafsir lah yang saya sempat rujuk, dia kata jadi gambaran lebih tu. Dan kita nak ukur di mana lebih tu. Bila dikata orang beriman ni cinta kepada Allah terlebih daripada orang kafir, musyrikin cinta pada berhala. Jadi lebih orang beriman cinta pada Allah dari sudut mana? Ciri-ciri dia. Ciri dianya dari sudut ni lah. Ikut sunnah. Jadi maknanya kalau kita ni, apa saja yang kita nak buat, kita tidak mengambil kira bagaimana Nabi buat, itu maknanya teruk tu cinta kita kepada Allah tu. Kita boleh nilai begitu. Baik, seterusnya. Disebutkan lagi di sini, sebab kecintaan orang yang beriman adalah murni. Murni ni maknanya tidak bercampur bau dengan syirik tu. Tak ada. Tahqiq sungguh lah.
Tahqiq sungguh dia punya cinta kepada Allah. Dan kecintaan orang musyrik ni bercampur baur. Sebab apa? Sebab dia mengaku juga, sebab kita jumpa banyak dalam hadis, kalau tak Nabi tanya siapa cipta langit ni pun, dia kata Allah. Mana ada juga tu perasaan pada Allah tu. Cumanya dari sudut sembahan dia gini mudah. Dalam setengah-setengah tafsir dia sebut, di sini pun saya catat ni sebenarnya dalam Fathul Qadir. Imam Syaukani sebut, saya baca sekali ni dia Arab dia ni. Dia kata hubbuhum lil awthan. Saya baca hari ni. Hubbuhum lil awthan wa nahwaha mutamakkinan fi sudurihim katamakkuni hubbil mu'min lillahi subhanahu. Kata Imam Syaukani, dia kata kecintaan orang musyrikin terhadap berhala mereka dan yang seumpama berhala itu mutamakkinan fi sudurihim, bertapak, berakar umbi dengan kukuh dalam hati-hati mereka, seperti kukuhnya kecintaan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu muka surat disebut. Muka surat selepas tu dia ada sebut, dia kata sesungguhnya inna hubbal mu'minin, sesungguhnya kecintaan orang beriman kepada Allah itu lebih hebat lagi daripada kecintaan orang kafir terhadap berhala mereka. Kerana orang beriman, mereka cinta kepada Allah itu secara khusus. Mereka tidak beri cinta kepada Allah. Mereka tidak beri kepada orang lain kecintaan seperti mana mereka berikan kecintaan mereka kepada Allah. Kita cinta juga pada ibu bapa. Itu sebagai fitrah manusia kepada ahli keluarga. Tetapi cinta itu orang beriman semua, dia cinta dia kepada ibu bapa tu tidak sama cinta dia kepada Allah. Mana cinta dia kepada Allah ni sanggup mati. Setengah-setengah ulama kata bukti dia, kita boleh tengok bukti bagaimana Nabi nak ajar kita cinta kepada Allah. Semua perkara sebut nama Allah. Cuba tengok zikir Nabi, tak ada sah pun tidak sebut nama Tuhan. Daripada bangun tidur, baca doa, sampai pada nak tidur pula tu sehari tu, semua ada sebut nama Allah. Nak buat apa-apa, zikir ke doa ke, mesti ada. Maknanya setiap kali kita nak buat kena ingat Tuhan. Paling tidak kita kata paling tak ingat lah, jenis pelopor berdoa pun dia kena baca bismillah sama. Nak buat agak ni baca bismillah. Bismillah sebut dengan nama Tuhan. Mana sebut tu sebenarnya adalah merupakan satu latihan, dorongan supaya ingat Tuhan. Orang baca bismillah semua ni ulama kata, payah nak buat dosa. Pakai nak curi baca bismillah. Dia kata biar berkat curi. Tak mungkin berlaku gitu. Nak ngopak kau. Sebab tu molek, saya rasa molek. Kalau guru kita boleh ngopak, kita kata baca bismillah kat dulu. Nak molek kita kata gitu. Nak ngopak tu baca bismillah, biar puas hati ngopak ni nak. Tak jadi lalu ngopak kalau kita kata gitu. Cuba buat lah tahu. Kalau dia celak lah kita pun boleh jadi juga. Kata bismillah kat dulu. Kita kata nak tulis apa-apa dalam WhatsApp tu. Nak tulis apa-apa dalam FB tu, bismillah kat dulu. Kata gitu ya. Tak usah kecek banyak. Kalau tidak dia kata macam-macam kita pula. Tak usah nasihat. Suruh gitu ya. Nak ayatnya besarnya bismillah tu. Dia guna kalau belajar bahasa Arab, bismillahnya ba tu dia sebut haraf jar asli dia mari. Kalau ngaji bahasa Arab lah. Tapi pokok kita ngaji bahasa Arab lah. Kau sini no. Di iPad aslinya ada di bahasa Arab tak? Tak start lagi. Kira start sebelum ni. Kira start sebelum ni ngaji belakang. Dah kalau saya sebut haraf jar asli tu pahal lalu dah tu. Haraf jar asli ni mudah kan? Bila disebut bismillah dia berkait dengan perbuatan yang kita nak buat atau mudah faham. Itu dia panggil haraf jar asli. Dia ada tempat takluk bismillah. Misalnya saya baca kitab. Bila saya bismillah maknanya dia ada berkait. Berkait tu kalau orang Arab dia takdir dia mari. Yani aqra'ul kitab bismillah. Saya akan baca kitab ni dengan nama Allah. Bila kita nak makan, kita baca bismillah. Mana dia ada kaitan nak makan. Jadi takdir dalam bahasa Arab akulu bismillah. Saya akan makan dengan bismillah. Tu. Kita nak pergi mana-mana, usafiru bismillah. Kita nak buat apa baca bismillah. Sebab tu ulama kata kalau tak ingat doa-doa khusus Nabi sebut, kita baca bismillah. Tetap kita dapat kelebihan. Mudah, agama ni mudah. Jadi sebenarnya saya nak tekankan di sini, apa saja yang kita sebut dalam bentuk zikir, dalam bentuk munajat, dalam bentuk doa, dia tak boleh lari daripada sebut nama Allah. Tu nak ayat cinta orang Islam sebenarnya. Tapi orang kafir gitu kah? Tak.
Dia tai sutut dia ingat kepala. Jadi kalau umat Islam tai sutut dia ingat Tuhan, berat juga tu. Lebih kurang tu. Lebih kurang. Tu hak sebenar. Baik. Jadi kecintaan orang kafir ni dia tidak jelas pada berhala dia. Tai dia berhajat saja. Tai dia berhajat kerana nak memenuhi hajat dia saja baru dia jumpa berhala dia. Baru dia pergi pada berhala dia. Orang Islam tidak gitu. Ketika dia senang, dia syukur pada Allah. Ingat Tuhan juga. Bahkan dalam hadis Nabi, bila orang buat baik pada kita, sebelum kita kata jazakallahu khairal jazak tu, kita kena kata dulu alhamdulillah. Kita kembalikan kesyukuran kita tu kepada hakikat. Hak kita kata terima kasih pada manusia tu dia panggil majazi. Syukur majazi. Hak syukur hakikinya Allah. Jadi kita duk mengaji hadis ni kena tahulah istilah hakiki dengan majazi. Kita kata awak ni amanah, awak ni bagus, pemurah awak ni, itu dia panggil majazi. Majazi ni maknanya bukan hakikat. Hakikat sebenarnya Allah SWT. Sebab tu kita kena kata alhamdulillah tu sunnah tu. Sunnah tu. Baik, Allah mengancam kaum musyrikin bahawa andai mereka mengetahui segala sesuatu yang mereka lihat dan rasakan pada hari kiamat berupa perkara mengerikan dan azab dahsyat kerana kesyirikan mereka, juga tahu akan keesaan Allah dalam kemampuan dan kemenangan di atas kutu mereka, pasti mereka berhenti dari kesesatan itu. Tetapi hal itu tidak terfikir dan tidak diimani oleh mereka. Dia sebenarnya ayat ni kalau kita nak itulah kita kena tengok daripada ayat 164, 165, 166 dan 167 lah. Kita kena tengok tadabbur tu lah. Yang mana sebelum ayat 165 ni kalau kita perhati surah Baqarah ni ayat 163 lagi, 164, dua ayat sebelum tu dia sebut tentang apa? Sebenarnya dia sebut tentang keesaan Allah. Kalau dalam istilah Syaikhullah dia panggil at-tazkir bi nikmatillah, bi qudratillah. Allah sebut sebelum tu tentang kuasa Allah. Sebab salah satu metodologi Al-Quran ini untuk menyabitkan tauhid ini, dia sebut tentang kebesaran Tuhan dari sudut khalq, dari sudut penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi, peredaran musim 4 kali setahun tu, dan juga peredaran antara siang dan malam, semua perkara yang bersifat kauniyat, bersifat alam semesta ni yang berlaku dalam kehidupan kita ni, sebenarnya itu salah satu metod yang digunakan oleh Allah dalam ayat sebelum ayat 165 lah secara khususnya untuk menyabitkan tauhid. Hak tu orang kafir terima tu. Pokok musyrikin Mekah terima tu. Tak ada seorang pokok dia tu hak gong setara mana pun dia tak kata berhala ni lah yang cipta langit. Dia tak kata gong setara mana pun. Sebab dia tahu dah berhala tu pun dia juga. Kalau dia tak akan kata gitu. Cuma berhala tu sebenarnya sebagai simbol kepada orang soleh mereka. Sebab tu nama-nama dia buh pada berhala, nama orang soleh zaman dulu tu. Hakikat sebenarnya dia pergi kepada berhala tu sebenarnya dia sedang bertawassul dengan orang soleh. Bezanya zaman kita ni dia pergi kubur. Dia tak boleh nak buat patung, yang kata ke majlis lah. Kalau buat patung dogo-dogo begitu, tak patung rumah dia ni patung untuk kenal dia lepel tu. Waktu budak kecil pun tahu, dia ngelak sikit. Dia pergi kubur. Hakikatnya sama ya bagi saya. Marah kalau kita kata begitu. Berapi dia marah. Dan memang hakikatnya begitu. Awak terima tak terima, kita nampak sama. Ulama kita pun nampak sama. Takkanlah kita kata orang kafir nak sembah batu. Dah lah batu tu dia tolong tebuk putih mata. Ingat cerita Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar ni antara sahabat Nabi tak pernah sembah berhala. Dia bercijak kecil pada berhala. Pernah ayah dia bawa pergi ke berhala. Ayah dia pun tinggal dia. Suruh dia bermunajat lah. Bila ayah dia pergi, Abu Bakar kata aku rasa lapar nasi. Bukan lapar nasi, lapar. Dia tak sebut nasi tu. Dia kata aku rasa lapar. Dia pun mikir. Dia pun minta dengan berhala. Wahai berhala, lapar ni. Tak boleh kejap makan ni sikit. Saya kecek Kelantan muda. Payah kecek luar sikit perut. Tak boleh kejap makan ni sikit. Abu Bakar kata, saya nak kata, nyawa dok. Nyawa tak erti. Nyawa tak erti. Dia pun boleh. Lepas tu banyak hidup kecek pula. Dia nak ayatnya bahawa dari segi logik, dari segi mantik yang batu, kira
Cuma dia beza dia tebuk sikit jadi nampak sepuluh orang. Tu pun tidak sempurna kalau orang lagu tu nak tu ke. Kalau orang betul lagu tu, tasih kita. Jadi maknanya orang kafir sebenarnya dia pergi buat sembah pada berhala, dia letak hajat dia, bernazar, letak duit, letak gapo tu sebenarnya hakikat sebenarnya bertawassul dengan orang mati. Sebab tu berhala tu nama suak dan sebagainya. Nama orang soleh zaman dulu. Apa beza dengan orang pergi kubur? Nah, bertawassul dengan orang kubur supaya minta pada Allah untuk dia. Hak kita panggil doa tiga segi. Dia pergi kepada orang mati dalam kubur, naik kepada Allah, mari ke dia pula. Sebab kalau dia nak direct dengan Allah, dia tak yakin Tuhan terima. Makna di situ sebenarnya ada satu tanggapan yang salah bahawa Tuhan ni boleh terpengaruh dengan orang saleh. Jadi sifat terpengaruh tu sifat Allah ke sifat manusia? Sifat manusia tu. Satu dah point itulah ulama kata ada tasyabuh tu, penyamaan tu. Ada berlaku syirik tu. Satu tasyabuh dengan orang kafir. Kalau bahasa mudah kat kabel lah. Besar tu kabel ni sebab wali besar. No, masalah dah begitu. Dari sudut tu lah ulama duk sebut syirik-syirik tu. Jadi tawassul ni boleh dengan orang hidup. Dengan amalan kita ni kita main ngaji. Sebab tu kita doa, ya Allah berkatilah kita. Dengan sebab kita ngaji tu tawassul lah tu. Berkatilah kita, hidup kita dengan sebab kita baca Quran. Tu tawassul lah tu. Tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan baca Quran. Tawassul dengan buat baik pada bapa. Jadi tawassul dengan orang mati seperti yang dilakukan oleh pokok musyrikin Mekah tu haram. Dan itu termasuk dalam dosa besar yang dikatakan syirik tu. Jangan terbiar buat lagi. Baik. Cuma tuan kita ni dia sebut, dia kata sebenarnya orang kafir ni kalau dia faham, dia tahu sungguh dia tidak akan buat gini, tapi tertutup. Dan saya nak sebutlah di sini sebenarnya antara pengaruh ataupun faktor besar yang mengekang lah kita kata, yang menyebabkan yang menjadi faktor penghalang dia terima ni kerana terikat dengan ajaran nenek moyang itu. Hak tu paling besar kalau mengikut ulama. Sebab dia hidup, cuba bayangkan Yusuf Qaradawi kata, bahkan Syekh Nadwi pada sebut, Syekh Nadwi kata betapa jauhnya masyarakat kafir Quraisy dengan ajaran wahyu tu, sebab dia berakhirnya selepas kematian Nabi Isa. Bila Nabi Isa tu memang tak ada dah Nabi selepas tu. Tak ada ulama. Sebab ajaran tu ya ajaran wahyu hak terakhir sebelum Nabi lahirnya. Sebelum Nabi dibangkitkan wahyu dalam bentuk Injil. Enggak Injil sendiri pun tak ada asal. Dan selepas tu memang tak ada Nabi. Dah kita panggil ulama-ulama di kalangan pokok Nasrani lah, padri-padri dia pun, dia tidak menyampaikan ilmu yang asal daripada Nabi Isa. Bukan pokok dia lah yang telah buat pindah terhadap kitab suci Injil itu. Selama mana tu masa, senggang masa lah kita kata, antara diangkat Nabi Isa ke langit dengan kelahiran Nabi pada ketika Nabi umur 40 tahun. Selama mana? Paling sikit, paling dekat 450 tahun ikut ulama. Walaupun ada setengah ulama kata 950 tahun. Jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh tu kata Syekh Nadwi, sesaknya manusia ni sehingga dia terkejut bila Nabi lahir, dia terkejut, dan bila Nabi lahir, Nabi ngaku jadi Nabi, dia terkejut. Dalam Quran baru sebut, iya ke Nabi ni duk makan sepok kita, pergi kedai sepok kita. Jadi dia pelik. Setara tu jadi teruknya pemahaman agama. Mana salah pelik. Sepatutnya dia kata Nabi ni kena malaikat ke ada. Dalam Quran ada hadis baru sebut. Setara tu lah nak ayatnya jauh daripada ilmu wahyu. Gak Nabi nak berhak. Jadi maknanya mereka hidup dengan cara sembah berhala tu daripada zaman berzamir. Kalau kita baca sejarah kan, maknanya sejarah apa ni berhala ni mana berlaku zaman tu. Apa ni? Lut bin Lu'ay tu lagi. Zaman tu lagi. Berhala-berhala ada di Mekah sebenarnya, bukan apa-apa Mekah tu buat, sebenarnya asal dulu lagi. Dia ambil tu sebenarnya ambil hak tertanam di Jeddah tu kalau mengikut dalam sejarah. Hak dulu, dia dulu zaman satu tika dulu dia pernah hilang dah sebenarnya. Tertanam dia tu. Cuma mimpi dia adalah seorang mimpi. Dia pergi gali Jopo. Saya tak tahu Jopo, dia ambil semula kita tu. Dan maksud asal dia pun molek. Ibnu Lu'ay. Maksud dia molek. Dia kata dia nak menyatukan masyarakat Arab dengan satu sembahan. Maksud dia molek.
Bukan dia nak mencerai beraikan masyarakat, nak tafrik masyarakat, tidak. Tapi dia nak menyatukan masyarakat atas nama satu akidah. Nak buat lagu mana? Moga bimbing yang wahyu pun tak ada. Tutup lebar pun tak ada masa tu. Nah, ulama pun tak ada. Akhir sekali, jadi Ibn Lu'ay ni dia pergi ke luar Jaziratul Arab ni, dia tengok, dia pergi ke Mesir misalnya. Oh, di situ ada sembahyang. Dia panggil agama paganism kan di Mesir pada waktu tu. Jadi dia tengok tu, dia pun fikir molek bagus juga kita buat konsep-konsep apa ni akidah ni untuk menyatukan masyarakat. Jadi dia pergi ke Basrah, dia pergi ke seluruh. Akhir sekali dia buat kesimpulan dia sendiri. Jadi kesimpulan itulah sebenarnya jadi doktrin masyarakat kafir Quraisy syirik tu. Cuma dia kata nak satu benda, satu objek untuk dijadikan sebagai lambang pada penyembahan itu, maka kali dia ni kerana tumpu sangat benda, jadi mimpi. Dia pergi gali tempat dia mimpi, jumpa sungguh berhala tu. Itu dalam sejarah. Sebab itulah ulama kata setiap penyembahan berhala yang berlaku ni, Ibn Lu'ay ni ada saham dia. Ada saham sebab dia mula seolah dia jadi mula. Benda tu pernah hilang ada satu ketika di Jazirah di Mekah ni. Jadi disebut gitulah. Jadi itu sebenarnya sejarahnya. Dan kita pun rasa, saya rasa daripada apa yang saya baca, orang kafir Quraisy pun dia tahu benda tu. Tetapi oleh kerana mereka ada kepentingan. Dia ada kepentingan. Ni pun orang marah juga tersebut. Dia ada kepentingan. Kalau walaupun dia berasa benda tu tak betul, benda tu tak logik pun, dia berasa oleh kerana kepentingan, dia tetap buat juga. Ada tu. Kepentingan ke dia? Kalau agamawan di zaman musyrikin Mekah itu, sebab dia sumber pendapatan dia. Orang pergi sembah berhala ni, dia bukan pergi sembah saja. Tidak seperti kita pergi masjid. 5% yang kita beri dalam tabung. Orang pergi sembah berhala tidak. Kadang dia beri kakamah. Duit yang banyak. Semakin banyak tu semakin afdal lagi. Semalam ada orang sebut saya. Wallahualam ni cerita di Afrika Selatan ni. Cerita ni. Dia sebutnya. Nak ayat cerita. Jadi bila kita baca sejarah ni, ada tu email tu kata. Tu email tu kata, dia kata tak sagi semayang-mayang tak ada gapo. Di 10 riyal dia bila. Dia sebut gitu. Ada lah tu email tu. Tu email tu ayat ke dia. Jadi kita ada sebut gitu. Kata tu email kita pun cerita ni Maulana pernah sebut. Dah sebenarnya ada buah-buah tu. Mana ada kepentingan? Ada kepentingan. Orang kafir Quraisy dulu agama orang dia kaya. Salah satu sebabnya bila orang pergi sembah berhala, dia akan bagi. Dia bagi sedekah lah. Kita panggil sedekah lah juga. Tabarruk dia tu. Jadi berhala tak ambil tu. Berhala jurung. Dia tak ambil tu. Nya bedah ke pokok agama orang dia. Orang panggil Rijaluddin. Tokoh-tokoh agama tu. Kepentingan tu. Kepentingan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepentingan dari sudut mereka cipta ajaran agama kemudian dinisbahkan kepada berhala dengan mendoktrinkan dalam masyarakat kami wakil Tuhan. Dia kata kami wakil Tuhan. Tak ada beza, padri pun gitu. Jadi apa saja dia sebut berkait dengan doktrin, akidah, semua dia sandarkan kepada berhala dan dia ni sebagai wakil. Masyarakat boleh terima. Boleh terima. Dan itu sebenarnya kepentingan. Banyaklah. Jadi bila dia ni wakil Tuhan, cuba bayangkan lah. Kalau di setengah negara, saya tak sebutlah negara mana. Sebab sahabat saya pergi buat kajian seminggu, dia pergi cuba nak tengok keadaan masyarakat. Tak sebutlah negara mana ni. Tapi di Asia kita, di Nusantara kita ni juga. Dia kata orang-orang yang declare dia sebagai Habib. Declare dia sebagai Habib ni. Dia kata bila dia pergi, dia tengok memang dia ni ramai yang tidak bekerja. Mana kehidupan dia sapok oleh masyarakat. Kerana gelaran itu. Tak tahu lagi betul ke tidak. Sehingga ada seorang, bukan alim pun, cuma panggil Habib. Yang masyarakat kita ni silap faham bab ni. Bagi kambing nak minggu. Meleh kambing nak minggu. Gak jamu orang suka. Jadi orang suka kerana tu tok guru ni jamu semacam. Padahal orang bui. Apa tu kerana habis. Tu kepentingan tu. Bahaya. Hadrat dunia ni bahaya. Benda-benda gitu. Dulu pun gitu juga. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Agamawan di zaman musyrikin Mekah ni saya nak sebut ni biar kita nampak fenomena kesamaan. Sebab tu bahaya sangat benda ni. Walaupun mati dah watak-watak Abu Jahal tu,
Abu Jahal tu mati, watak dia orang dia faham gitu tu. Masih ada lagi orang-orang kepentingan. Jadi agamawan hak terlibat jaga berhala ni, rumah berhala ni, mereka ini sebenarnya ada hubungan yang sangat baik dengan pimpinan. Dengan pimpinan Quraisy itu. Sangat baik hubungan. Jadi kadang-kadang pimpinan inilah yang mempengaruhi mereka dalam menentukan nas-nas agama. Jadi pimpinan ni setiap dia buat tu ada keuntungan untuk dia. Kan? Hubungan dalam bentuk yang tidak amanah, yang tidak jujur. Di zaman itu semuanya menyokong pimpinan. Itu bahaya. Islam tidak begitu. Agama Islam tidak begitu. Agama Islam dia kira wahyu, tak kira pemimpin belagangi ke tak belagangi, tak kira. Asalkan wahyu gini kena sebut. Sebab tu dia ada istilah. Dalam ni saya sebut dalam bab akidah. Ada istilah ulama. Kenapa ulama ramai juga ulama yang terlibat dengan kerajaan akhir sekali dia insiraf. Dia mengundurkan diri. Sebab apa? Sebab dia tak boleh sebut hal betul. Bila pemimpin itu tak betul, pemimpin ni dia nak ulama ni sebut senada dengan dia. Sebab apa? Sebab bila ulama sebut, rakyat akan terima. Sebab tu ramai ulama misalnya Imam Nawawi, dia tak serasa sebab dia tak setuju dengan pimpinan pada waktu itu, kerajaan pada waktu itu. Jadi benda kau gitulah. Jadi hadirat sebenarnya hakikat hak kita sebut tauhid ini sebenarnya dia banyak juga mana terpengaruh. Pengaruh hak sesat ni sebenarnya punca daripada agamawan lah sebenarnya. Baik, cuba kita tengok faedah ataupun kesimpulan daripada fakta ataupun dalil yang keempat ini. Yang pertama, cuba tengok sangat bagus 7 perkara ni. Termasuk makna tauhid dan juga makna syahadah la ilaha illallah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sempurna dalam kehinaan, ketundukan, pengagungan, pemuliaan, ketaatan dan kepatuhan secara lahir dan juga secara batin. Ini makna tauhid. Bila kita kata kita tauhid kepada Allah, dia kena ada cinta kepada Allah. Nak menggarak cinta yang sempurna itu, kita kena hina diri kita di hadapan Allah dengan cara semaya. Sebab tu semaya ni paling lebih. Sebab hak paling lebihnya ketika sujud. Tak ada penghinaan lebih daripada tu. Sebab tu kita tengok Syiah. Dia bukan sujud, dia nerak apa berok. Nak pergi ke kubur tok wali dia lah. Kubur imam-imam dia. Cuba tengok dalam internet. Nak sapa kubur tu, kalau setengah ajaran sufi, ajaran salaf, dia tunduk rokok, jalan dekat dia rokok. Islam tak boleh gitu. Kita pergi kubur Nabi tak boleh buat gitu. Tapi apa Syiah ni dok nerak terus. Dia ngakak tu. Supaya itulah apa berlatih pokok komando duduk berlatih gerak dengan perut tu nak. Duduk kan. Gitu dia buat. Cuba tengok dalam YouTube. Hak kita Nabi ajar pun sekadar sujud. Dahi rapat tidak perut rapat tu dah. Tu tak ada kehinaan lebih daripada itu dalam Islam setakat. Hak tu untuk Allah saja. Sebab tu pada waktu tu dia dikatakan paling mustajab doa tu. Boleh doa tu. Tunduk. Contoh kita tengok semaya. Ini di segi falsafah lah. Kenapa kita akad? Sebab tu setengah ulama dia kata bila kita nak memuliakan seorang akad sebelah walaupun tidak kata jadi syirik akad sebab dua belah ni dia untuk Allah. Semaya ke akad dua belah. Itu sebagai kehinaan. Tanda kita menyahut seruan akad. Tu. Lepas tu letak gini, kena tunduk pula tengok tempat sujud. Itu gambaran hina. Seorang hamba kita sembah Allah dalam bentuk semaya ni, lagu tu cara kita buat. Tak boleh paling, tak boleh gapo. Benda hak halal sebab tu jadi haram. Tak boleh buat. Nasi celah gigi tu kalau jatuh atas lidah tak boleh telai batal. Semaya. Kita tak rugi nasi biryani ni. Tak boleh. Jadi batal. Lepas tu dia kata nak kat saya. Tak celah tu pula. Nanti makan, nanti sudah maya. Tak buat ambil. Kalau mengikut ulama dia kata ambil boleh pakai. Jangan tahu, jangan puk atas tikas jadah tu. Jadi cemar masjid tak boleh haram dah sebab ambil boleh pakai sebab dia bukan najis pun. Kena berhati-hati. Kalau kita ada lagi kita gosok gigi pun ada lagi misalnya kaki dia. Ambil boleh pakai. Jangan lampu gitu kan. Kena tempat sujud jiran sebelah tu kan. Dia pula kata menatan ni. Jangan buat begitu. Tak boleh kena jaga semua tu. Dia masjid ni sebenarnya
Yalah kalau kita belajar dah Bukhari ni, Maulana ada ajar. Ada sahabat Nabi duk korek pasir pun Nabi kata sama ke balik. Man massal hasa faqad lawa. Kan dalam hadis, sesiapa duk bermain dengan duk korek pasir, main batu-batu kecil itu termasuk dalam lara masa orang duk baca khutbah tu. Tak boleh. Sensitif masjid ni. Jadi pengagungan, pemuliaan, ketaatan, itu maksud cinta kepada Allah dan kepatuhan secara lahir dan juga batin. Hang ni maksud tidak sama ni. Orang kafir cinta pada berhala, cinta lagu mana? Cuba. Tak ada seperti mana orang Islam cinta kepada Allah dalam konteks yang betul, mengikut apa yang digariskan oleh agama kita. Yang kedua, kecintaan seperti ini dia masuk dalam bab ibadat. Muka surat berapa bab tarikh ibadat ni? Oh, syekh kita pun tak ada. Muka surat 10. Muka surat 10 tarikh ibadat. Mudah tarikh ibadat ni, satu tarikh yang sangat itu. Mana buat sesuatu Allah suka. Jadi nak tahu Allah suka tu mesti kena dengan cara Nabi. Tu mudah ibadat. Jadi tarikh tu dia merangkumi ibadat khusus dan juga ibadat umum. Termasuk semua. Bahkan kita pakai baju pun jadi ibadat kalau ikut cara Nabi. Asalnya pakai baju bukan ibadat. Orang kafir pakai, lah ni beruk pakai baju. No, makna pakai baju tu bukan ibadat asalnya. Tapi dia jadi ibadat kalau kena cara. Misalnya dalam hadis sebut Nabi, ni isteri Nabi tengoklah Nabi bila pakai baju masuk tangan kanan dulu. Bila pecah tu alik kiri sebab dia kira alah molek tu alik kanan. Siapa begitu? Patut dia ada baca doa. Tak ingat baca bismillah ya ulama kata. Jadi ibadat boleh pahala. Jadi makna tarikh betul hebat tu tarikh tu. Buat hak Allah suka. Jadi nak tahu Allah suka tak suka ni nak ikut nafsu kita ke nak ikut cara Nabi? Tentu cara Nabi. Jadi hak kita duk belajar hadis nak tahu cara tu. Cara tu kita atas sunnah. Maksud cara tu tariqah. Baik. Jadi kecintaan hak lagu ni, kecintaan yang sempurna ni menghinakan diri kepada Allah, tunduk, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, taat kepada Allah secara zahir dan batin. Hak ni dia panggil ibadat. Inilah hakikat ibadat. Jadi semaya itu salah satu daripadanya. Salah satu. Dan besar. Bukan sekadar salah satu, tapi salah satu hak besar, paling besar. Yang ketiga, orang-orang musyrik yang cinta Allah. Orang-orang musyrik yang mencintai Allah. Akan tetapi hal itu tidak bermanfaat serta tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kerana mereka telah mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam kecintaan itu. Hak ni lah hak panggil sifat apa ni kita kata tauhid 3 tu. Tauhid 3 ke? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu. Tauhid uluhiyah ni mana dari segi ibadat. Hak tu orang kafir tak buat tu. Sebab dia ibadat pada berhala. Tauhid rububiyah dari sudut penciptaan alam ni. Hak tu dia terima. Mana tauhid tu dia terima. Tapi tak jadi tauhid yang sebenar, tidak jadi Islam sebab apa? Sebab dia terima hak tu saja. Menyabitkan sifat-sifat Tuhan hanya untuk Allah. Itu dia tidak berlaku pada orang kafir. Begitu juga dari segi sembah tidak berlaku. Dia hanya terima Tuhan menciptakan alam ini. Dia terima tu. Tak jadi tauhid sekadar itu. Hakikat sebenar. Walaupun dari segi ilmiahnya, segi akademiknya disebut dalam istilah tauhid rububiyah. Tu dari segi penamaan secara metodologi lah. Kita satu metodologi. Sebenarnya. Baik. Jadi perkara ni bagi saya tidak perlu disalah faham lah. Sebab saya pernah dengar ada seorang ustaz, beberapa orang ustaz lah sebenarnya. Dia kata, dia sebut begitu. Dia kata ni, pokok Wahabi ni menganggap orang musyrikin pun ahli tauhid juga. Tak ada orang kata begitu. Pelik kata-kata manusia ni. Orang sebut, dia tak dengar molek. Untuk guru saya kata dulu, cara babi, cara badak. Orang berhubi dia tak ada lah. Budak-budak kata lah. Cuma dengar molek. Tak ada orang Islam kita kata begitu. Cuma dari segi pembahagian, orang kafir terima ke tidak? Tuhan menciptakan alam macam bukit, langit, semesta, alam semesta, langit, bumi. Terima tu dari segi pembahagiannya, terima dari segi rububiyah. Patut jadi ahli tauhid ke dia tu? Dah. Sebab dia terima tu saja. Kalau kita tanya ada kapal beruk tu pun. Ada kapal beruk tanya siapa dia menciptakan langit. Dia kata Tuhan juga.
Dia tak akan kata tu berada dia duduk tidur tu dah. Dia tak akan kata. Pernah pergi situ dah. Saya pergi situ dah. Pergi sekali. Sejuk tu. Time musim sejuk. Saya panas. Saya pergi. Anak tak situ orang tak kata. Kita pergi tu nak ajar dia tengok ni lah Tuhan kapi. Tak situ takut. Saya turun. Bersih pak dia. Saya masuk pergi. Bersih. Lebih masjid kita jauh bersih dia. Setengah-setengah lah. Nah. Marilah jaga dia. Dia persila kita masuk. Dia tawa air lah. Kita kata minum. Dah. Air. Tak sil. Saya pergi gosok. Dia tidur. Kelipah dia kelip kita. Kita tidak kelip lah. Gitu kita kelipah. Dia ada. Cuba pergi sekali. Kita tengok. Jadi sebab tu ulama kita kata. Kalau kita pergi dengan neraca akidah. Dia memantakkan akidah kita. Sebab tu dalam fiqh Syafi'i sebut. Kita pergi kubur kafir ni. Lebih memperkukuhkan lagi akidah kita. Sedih kita tengok. Tu. Sebab tu dalam fiqh Syafi'i pada sebut kita pergi ziarah kubur kafir pun kita boleh pahala juga. Sebenarnya sebab apa? Jadi ingat kepada Allah SWT. Kalau dia tu kawan kita sedih kita Allah, dia mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan tidak Islam, kita ni bertuahnya, semakin kita syukur lagi. Sebenarnya dapat juga pahala tu. Dan kita doa kebaikan kepada orang Islam. Hak dia tu tidak doa lah. Sebenarnya boleh juga. Dan saya tak ingat dalam beberapa buah kitab lah ada disebut begitu. Dan saya sebut waktu saya kena diberhenti ke kuliah. Kita sebut waktu. Bahawa kita dia tak boleh terima ziarah kubur kafir. Sebab kubur dia comel atas bukit. Macam tameng. Kita pergi tengok Allah wala kubur dia. Sebab pusat pangin ni. Sebab bukit. Saya pergi tengok. Lepas tu gereja pun kita pergi tengok. Saya pergi, masuk pergi Penang, kita masuk ke gereja. Rupanya tak jadi Kristian masuk dalam gereja ni. Duit Islam situ, kontor ada. Tu jadi tak apa tu. Jadi orang kita ni kena tahu juga. Dalam orang Islam, orang kafir tak boleh masuk masjid kita. Kita tak boleh pergi pula. Dah molek. Jadi perkara-perkara gini, kita tengok orang sedih. Baik, saya nak sebut begini ya. Pengalaman kita baca buku, dan pengalaman dia pendakwah-pendakwah asalnya tidak Islam. Asalnya tidak Islam. Dia hidup dalam dua agama. Selepas tu dia masih cuba tengok pengalaman. Sebab saya pernah panggil, ni kita dalam akidah kita saya pernah panggil padri pergi ke Masjid London. Kemudian selepas tu dia masuk Islam jadi pendakwah. Dia cerita kesedihan dia, ibu bapa dia tak boleh terima dakwah dia. Sebab dia bimbang takut ibu bapa dia mati dalam keadaan tu. Cuba tengok Firdaus pun. Bila mak dia masuk Islam, lagu mana perasaannya? Kita tak terasa tu. Kita setengah-setengah beranak patah balasa. Tak rasa Islam. Sebab apa tak pernah alami suasana tu. Kita tak tahu. Lepas tu tak ngaji pula cukup. Cukup sekotak kata. Tak ngaji pula. Jadi orang-orang gini masyarakat awam ni sebenarnya hakikatnya dia tunggu masa. Ada sesak-sesak lagi. Tak ada tak apa. Setelah tu, sebab tu kita perlu bercakap. Orang nak marah lagi. Jadi kita ada selama ni kalau pakat kecek lah. Dalam keadaan yang munasabah lah. Yang kecek semua serabut juga orang no. Tengok keadaan tertentu lah. Biar kita jadi ejen untuk menyampaikan ajaran peringatan tazkirah. Kalau tidak pun masyarakat ikut jumpa semua. Ingat di Patah Senang. Tobi air kubur pakat pergi. Pukul 12 malam, sebab pasal malam. Pakat ambil air terlegat. Kita kelih tak ada kamu. Saya pergi tu bahasa rebel tutup mata apa pakai perdah lagi. Takut orang kenal. Dah lepas ngaji Maulana pukul 11, kita pergi Patah Senang. Masa tu sebelum majlis tak sodak lagi masa tu. Panjang sodak kemudian pergi gamat terkejut. Beli kepuk apa kita itu. Pukul 12 malam. Lepas tu baru ni timbul hak kata, pokok ke dia tu. Menata tu kecil. Pokok dia. Ada kan tak? Gak pakon tu, pakon Selangor tu. Siapa orang tanya kita lah, ke mana orang Kelantan? Malu gitu, kata dok, ambo kota baru. Tidak Kelantan, kota baru. Sekarang tu, ikut jumpa kita, mari gapo. Awak mari rambut Nabi, siung tu gak jalan rambut Nabi. Semua ulama kata sesuatu yang berkait dengan Nabi ni, dia kena ada dalil, dia kena ada riwayat yang jelas, tak boleh.
Jadi ada seorang penceramah di Kelantan juga. Dia kata semua nak dalil. Dia kata kubur Nabi lain daripada kubur Nabi ni. Dia kata walaupun tidak ada riwayat, tetapi semua masyarakat tahu di situlah kubur Nabi Hud misalnya. Tempat apa dia duduk pergi tu. Seperti mana jelasnya kubur Tok Kenali. Dia kira gitu. Tak boleh dia Nabi lain, Tok Kenali lain. Tok Kenali bukan Nabi. Sebab Nabi ni tak boleh. Asal kita kena pegang. Ini prinsip dalam agama. Bila berkait dengan Nabi, dia kena ada dalil. Tak ada dalil tak boleh. Dalam apa saja pun. Dalam apa saja. Ulama kita tak berani nak kata nak kata Nabi makan serati. Ayat kapan tu? Ulama kita tak akan kata. Cuba tengok oleh kita. Ayat kapan ada? Masa saya mengaji dulu, Maulana pernah sebut. Sebab tu ulama kita kalau nak sebut makanan binatang yang nampak zahirnya kotor, dia tak sebut ayat kapur sebagai contoh. Sebab Nabi makan ayat kapur. Dia sebut serati, itik. Itik ke ada lecam. Tak ada ngamuk kita tengok, tapi daging dia sedap. Tapi halal tu. Halal. Sebab tu Tok Guru Menteri Besar Kelantan kata nak banding itik dengan topa, jauh bersih topa. Topa ni makan buah jatuh atas tanah tak akid dah. Cuma pelik tu. Jadi gitu kena berhati-hatilah. Baik, yang ketiga, orang-orang musyrik cinta kepada Allah. Tapi cinta kepada Allah, sebab dia gini kena ingatlah bila sebut syirik ni, maknanya dia menduakan Allah. Kita kata begitulah mudah. Orang yang tolak terus Tuhan tak percaya, Tuhan dia panggil etis. Tak percaya bukan pada Tuhan saja, dia kepada mana-mana Tuhan pun tak percaya. Itu dia panggil etis lah. Lepas tu dia tidak percaya kepada Allah, dia agama lain. Itu agama lain lah. Dia percaya pada Tuhan tapi langsung dia tidak percaya kepada Allah. Itu satu kelompok. Hak tak percaya pada Tuhan langsung. Lain pula. Ni tak ni, hak syirik dia percaya juga kepada Tuhan. Dia percaya juga. Percaya tu dengan maksud dia memberikan sifat Tuhan kepada makhluk. Misalnya makhluk tu boleh menyelesaikan masalah dia. Mana bila dia angkat masalah dia, jadi sesat. Seperti mana kita persembahkan masalah kita kepada Allah supaya Allah selesaikan. Dia buat begitu. Perbuatan itulah dipanggil syirik. Baik, yang keempat, orang-orang beriman amatlah besar cintanya kepada Allah melebihi cinta orang musyrik kepada Allah SWT. Sebab orang mukmin tidak mempersekutukan Allah dalam kecintaan mereka. Ini seperti yang saya sebut tadilah, pandangan Imam Syauqani tadi. Yang kelima, orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jal dalam kecintaan tidak dinamakan sebagai orang beriman. Tidak. Bahkan dalam setengah-setengah kitab sebut bahawa sebenarnya antara poin sini tidak disebut. Saya baca dulu. Syirik merupakan kezaliman, dan ini kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik ni satu kezaliman yang lebih besar daripada zalim-zalim yang lain. Jadi zalim situ maknanya kafir lah, kufur. Ancaman kepada kaum musyrikin pada hari kiamat. Baik, tak apalah. Cuma saya nak sebut satu poin lagi yang tidak disebut di sini. Sebenarnya orang-orang yang melakukan syirik ni sebenarnya, betul lah kita kata syirik mana dia ingat juga kepada Allah. Boleh jadi apa yang dia buat tu merupakan satu bahagian kecil saja, tapi jadi syirik lah, syirik akbar. Baik, tak apalah. Mengikut pandangan ulama, kajian ulama, sebenarnya orang yang sudah zaman berzama, kalau sekali dua melakukan syirik, mungkin tidak tamakun lagi. Tamakun ni tidak berakar umbi dalam diri dia. Tapi orang yang sentiasa ada sesuatu pada tubuh dia yang boleh yang menyebabkan dia berharap pada sesuatu, dia perkara tu berlaku dengan lama lah. Orang lagu ni sebenarnya, walaupun mulut dia tak kata, hati dia tu sebenarnya kalau berlaku apa-apa, dia akan ingat pada hak tu dulu, baru dia ingat pada Allah. Saya ambil contoh begini. Ini nak yang kesal syirik. Syirik ni bukan main-main. Dia boleh merubah ni hati seseorang tu. Misalnya orang pakai kayu kokar. Kayu kokar. Walaupun setengah orang serabut, bu, saya sebut kayu kokar ni. Dia kata dia beli saja. Kata apa nak beli saja tu, kita ayat nak beli ni kerana syarah saja tu. Dia orang pakai kayu kokar beli pun dengan kerana terpengaruh dengan syarah tu. Dengan sebab unsur-unsur keramat, unsur-unsur magic yang ada tu dah.
Cuba bahaya ke tak? Kalau berlaku apa-apa. Memang dia tinggal tu, tapi dia tinggal aman dulu. Ulama kata dia akan tinggal. Lah dia mari hak turun dulu. Nak isi dia. Dia tinggal tu. Baru kata Alhamdulillah. Tapi dia mesti dia pergi situ. Sederajat lah. Hak tu bahaya tu. Hak tu Nabi kata kalau mati ketika tu. Sebab tu Nabi suruh buat. Ni bab yang ke selepas ni. Cuba tengok. Dia ingat ke habis ni. Tak habis kot ni. Bab yang ketujuh tengok. Bab ketujuh ni. Bab ketujuh ni kalau saya guna bahasa mudah kan bab kayu kokal ni. Cuba bab yang ketujuh. Termasuk syirik. Pakai gelar. Gelar lagu mana? Atau kalung. Kalung lagu mana? Benang. Benang lagu mana? Dan sejenisnya. Sebagai pengusir atau tangkal. Tu. Baca khusus tu. Bab yang ketujuh tu. Hak ni menjadi amalan kuat. Sehingga di binatang pun dia letak juga. Orang kafir ni. Dia panggil watak. Watak dia panggil. Kita akan bincang tak akhirat. Hak ni dulu. Nak yang nyebab syirik. Jadi mengikut ulama ni dalam kajian, ulama kita ni dia ambil berat sangat ni sebab ni usul agama yang merosakkan tauhid. Jadi pokok yang ada jenis takak azimat pun dia boleh sebenarnya dia akan ingat pada berlaku apa-apa kecemasan daripada diri dia akan ingat tu. Ingat saya sebut guru sah benceng. Dia nak pergi ada kes mahkamah, bawa 5 kawan dengan mesa remah. Kita berharap nak apa mesa remah, tak ada gapo pun. Tapi sebab syahadah ni dia ambil untuk bomo. Untuk bomo beri. Untuk bomo kata selepas selesai mahkamah kena hantar balik. Bersibak. Lepas tu kulit remah, mesa remah, tak tahu dia ambil lagu mana. No. 5 kali. Saya duduk dengar pokok dia duduk ayat. Saya kata tak boleh tu cikgu. Dia kata ikhtiar. Kata ikhtiar pun dia tak boleh menyalahi syariat. Doa dengan Tuhan. Bahkan kalau kita salah, kita tahu kita salah ke tidak. Pergi mahkamah dia tahu dia salah ke tidak tu. Dia tahu. Tak kita tahu. Sebab orang nak beranak, dia tahu anak dia, orang dia beranak. Sopo ya. Dia tahu. Apa yang jadi gitu? Salah tu. Mana awal lagi dia tu salah. Buat hal tu pula. Cuba bayangkan. Tak syirik. Baik, saya nak sebutnya begini. Bila dia duduk di mahkamah tu, hati dia duduk mana? Duduk oleh mahkamah tu. Dia tak, Tuhan ni jarang-jarang capo ingat Tuhan kata itu. Tapi dia mesti kisah tu lebih kuat. Tu kesal syirik. Kesal syirik. Bahaya syirik. Tak boleh. Sangat bahaya. Sebab tu Nabi suruh buat. Dalam kitab ni kita jumpa ni. Akan datang. Kitab ni. Biarlah menggolani usahumna nama Muhammad bin Abdul Wahab. Ni no. Dia sebut dalam kitab dia. Dia sebut. Jelas. Kita akan jumpa. Saya ni. Sebab tu Tok Guma kata kitab ni. Inilah kitab. Dalam banyak-banyak kitab dia. Inilah hak paling tinggi. Kita duduk ngaji lah. Sebab tu ya marah sangat tu. Marah sangat tu. Jadi dia sebut Nabi tak benar. Sebab tu lah orang kafir dulu pada binatang dia, unta, kuda, dia letak kalung. Ni yang kita bincang bab yang ketujuh akan datang. Yang mana kalung tu watak ni maknanya kalung tu dia ada geni dia panggil tu mata dia tu. Dia buat daripada tulang binatang. Tulang ikan. Lepas tu arnab ni dia ambil di bahagian tumit arnab. Dia ambil di bahagian tumit arnab. Jadi buat tu siapa dia buat? Tu Momo. Kau orang panggil dukun sama dia. Lepas tu Tok Momo buat tu peri ke? Dah. Bayar mahal tu. Saya bila sebut ni kita ingat semua okey tali pinggir dekat pinggir ya orang Tino ni. Ingat saya sebut dah sebelum ni. Dia tokai berah. Dia sebut tepat tak apa di Pasir Mas. Bukan Kota Baru ni Pasir Mas. Bukan Bacok Pasir Mas. Saya pergi saya jumpa dia, saya kecek dia dengan dia. Dia janda. Masa gitu pun dia umur 40 lebih dah. Masa tu kita tak nikah, dia umur 20 lebih. Pergi jumpa dia, duk kecek dia. Rumah dia besar. Kaya lah, terkenal lah dia. Beli wira cash bayar. Jaga masa tu orang nak beli cash gitu. Kaya lah. Rumah dia terkejut tengok. Kecek dengan dia kata, makcik ni hebat ni semua. Makcik ni perempuan boleh kaya ni semua. Niaga buah. Duk kecek-kecek dia sebut kata apa. Kita pun salah kita hanya apa rahsia. Mesti ada ni tik-tik yang tu saja ya. Dia pun sebut dekat pinggir tu. Dia waktu ubik dah saya. Gene-gene gitu dekat pinggir dia tu. Dia kata hak ni dia kata bila dia pakai kalau dia jumpa kastel nak tahan berah dia pegang hak ni, dia kosak warna tu, lepas. Kata bahaya.
Kata mak, jual mana ni kata ni? Kak pengen. Tak ada jual ni, mana-mana ni. Kau ni ambil kau untuk bomo. 300 ya. Dia tak silap dia sebutnya dia kena renew dia 3 kali setahun. Kalau rotek ni sekali setahun. Kau ni kena 3 kali setahun. Bila habis power kena wagi pula. Wagi tu sekali wagi dia masuk power 300 ya. Oh kata cerdik pelik tu bomo ni. Kena pula orang padan tu. Tahun tu. Cuba bayar ke? Dia teringat tentu dah ya. Teringat kau tu. Dia akan bergantung. Hak tu kata as-samad. As-samad tu qul Allahus samad. Jadi as-samad dia bukan kepada Allah, tentu dah. Walaupun dia teringat mungkin teringat juga lah Tuhan tu, tapi tentu dah tu dulu. Asal ayat. Kata-kata ulama kita dalam kitab. Ni nak ayat syirik. Tu syirik yang sudah lama bertapuk. Enggak dia tu memang hak tu hidup dengan hak tu. Kayu kokar dan sebagai setengah orang tu ada kerih. Semua ni saya pernah jumpa. Sebab kita dulu pernah, bukan terlibat, kita pernah pergi buat kajian. Jumpa orang tu, jumpa ni, pelbagai jenis kerih. Pakcik tu kata, Tok Mama lagi, ustaz ni ustaz. Dia kata kerih ni kalau tok bawah batal ke tak? Mana mudahnya kau tidur. Kita tak ada batal kau tidur. Tak ada belik, tak payah kerih. Bawa nak tidur tu kan. Nah ayatnya beratnya. Dia sebutlah kerih gini. Siapa dia perasak semua tu. Cuma bayar ke ustaz. Ustaz tu Pak narik duit pun ustaz juga. Enggak apa ustaz kita ni. Dia pernah ajak saya pergi. Kena bayar fee 50 riyal saya beri sebab tetamu. Ya. Sebab kita berjanji dah kalau boleh faham tak saya ambil duit ni. Boleh pergi. Dia tengok Allah sedih tengok. Apa ustazah pada dulu. Naik betul dule temaga tu dengan ada barang-barang kita jari-jari tengok. Omong tu saya kelih dia punya apa ni setara kepala aja. Duit tahu bila. Kita lihat hati kita kalau kaya tu bawa buat rumah dia saru-saru kan. Tu bawa pun mepeh nampak rumah tu dah. Tapi orang kita tak boleh mikir barang tu. Hadirat kena ingatlah barang sesak ni barang yang tidak akal yang waras tak boleh terima. Barang sesak ni sebenarnya. Orang sesak saja boleh terima tu. Kita ni nasib baik. Walaupun tidak sidik pun tak sesak. Tapi sesak tu pokok ciri-ciri saja tu. Betul lah tu Bomo. Dulu ada jual kaki lima tu. Dia kata penyakit datang tak menentu, tak kena mertua, kena menantu. Saya ingat lagi. Tu Bomo tu kata. Jadi jual obat. Jual sungguh. Sebab syirik ni penyakit paling besar. Syirik ni penyakit paling besar. Tak semestinya orang kampung biasa. Orang cerdik PhD pun kena penyakit. Jangan main-main sebab tu kita kena bergantung dengan Tuhan. Tak erak kita nak berlepas diri tu semata-mata nak berlepas diri dengan sesak ni guna akal semata-mata tak erak. Tak mampu kita. Tu Baik. Dalam kitab Sahih Muslim dari Nabi SAW beliau bersabda. Ini dalil yang kelima lah, saya ambil sikit lagi. Dalil yang kelima. Habislah dalil yang keempat. Ini dalil terakhir di bawah bab yang keenam ini. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan, yakni dia tolak semua sembahan selain Allah, maka harta dan darahnya haram. Sedang hisab, mana kesudahan hidup dia terserah pada Allah. Secara umumnya hadis ni bermaksud sesiapa yang kata la ilaha illallah dalam keadaan yakinlah dalam hati dia, dan dalam masa yang sama dia tak terima semua, dia tolak semua unsur-unsur yang bersifat sembahan selain daripada Allah, maka dia tu kira Islam yang sebenarlah. Maka harta dia, darah dia, mana ada kehormatan, ada kehormatan, kita tak boleh menganiaya dia, mana dia ada kehormatan dari sudut agama. Wahisabu, saya nak terjemah gini supaya kita lebih. Hisabu, mana kesudahan dia husnul khatimah ke su'ul khatimah, dia neraka ke surga, ni kita serah Tuhan. Kita jangan hukum dia. Maknanya di sini, mana orang yang mengucap la ilaha illallah pun sebenarnya hakikatnya dia boleh masuk neraka, cuma tidak akan kekal. Serah Tuhan. Tidaklah kata bila semata-mata kata la ilaha illallah kita kata tak akan masuk neraka langsung. Dah. Sebab masuk neraka ni bukan kerana syirik saja, bukan kerana kufur, hak tu kekal tu. Masuk neraka ni kerana
kita kata, kita sebut dalam konteks mana percakapan biasalah, hakikatnya Allah belaka tu. Mana kerana dosa tu. Kerana banyak dosa. Dan itulah ada hukum hisab di mahkamah Allah tu. Cuma tidak kekal. Maknanya apa? Maknanya di sini kata-kata la ilaha illallah ni, dalam bila seorang tersebut la ilaha illallah dan dalam masa yang sama dia kufur, dia tolak, dia engkar pada syirik, serentak berlaku, barulah dipanggil mukmin yang sebenar. Barulah dipanggil dia ni mukmin yang sebenar. Itu maksud hadis ni. Kemudian kesudahan dia, sama ada dia masuk neraka kata masuk surga, itu serah pada Allah. Atas Allah SWT. Allah akan nilai lah amalan dia tu. Maknanya di sini ayat hadis ni juga bermaksud kita tidak boleh confirmkan seseorang itu surga neraka, tak boleh. Bukan urusan kita tu. Langsung kita tidak ada hak. Bahkan kita jumpa salah satu sebab seseorang itu Allah akan gugurkan kebaikan dia, pahala dia, kerana dia kata orang ni jahat, tak mau, Allah tak akan ampun dah dosa dia. Dia ni tentu dah confirm dah neraka. Kata gitu tu penyebab Allah akan ni buat, Allah akan delete pahala kita. Dalam hadis-hadis sebut. Hadis ni sebut amalan-amalan yang boleh menghilangkan pahala. Disebut oleh Dr. Syekh Salim Al-Hilali. Al-Hilali dia sebut dalam kitab dia. Baik, tak apalah, cuba kita tengok syarah dalil yang kelima ni. Melalui hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahawasanya diharamkan membunuh seseorang dan mengambil hartanya jika terkumpul padanya dua perkara. Pertama sekali, dia mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, orang tersebut mengingkari segala sesuatu yang disembah oleh Allah. Mana bila seseorang itu sudah tahqiq tauhid dari dia, maka kita tidak boleh ganggu harta dia. Ni bahaya ni kalau kita silap faham hadis ni. Bahaya ni. Sebab dia tidak hurang dengan, mungkin tertinggal lah poin ni. Sebab itulah bila disebut ada kenyataan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kata kita boleh memerangi orang kafir kerana kekufuran dia. Ulama ini kepala. Ulama kata bahaya ni. Kalau tengok itu saja. Sebab tu kata-kata Imam Syafi'i dia kena tengok pula kata-kata dia hak lain dalam kitab-kitab lain. Maksud tu panggil statement secara umum. Boleh perangi tu dengan maksudnya kalau kita perang dengan dia seperti mana Nabi perang dengan orang kafir. Bila dia tak benar dakwah itu, dalam keadaan kita ada kekuatan, boleh siapa perang dengan dia, perang dengan orang kafir, tidak jadi masalah. Tetapi maksud memerangi dia tu bukan, contohnya kita kata kafir zimmi lah kita kata, ataupun kafir muahid. Kafir muahid ni bukan dia berada dalam negara yang dikuasai oleh Islam, cuma dia melakukan hubungan persepahaman dengan orang Islam. Itu tak boleh kita ganggu juga. Dan dia tidak ada ciri-ciri memerangi orang Islam. Itu muahid. Hak zimmi ni hak duduk dalam negara Islam. Hak duduk dalam negara Islam. Hak tu tak boleh perangi. Hak harbi tu hak boleh. Jadi hak ni maksudnya kira-kiranya harbi lah. Dia tak boleh kita faham. Bahaya tu. Oh, kalau faham tu teroris lah kata lah ni tu. No, ekstrim nah tu. Tak boleh pakai kata-kata Imam Syafi'i tu saja, kena capur semua. Kenyataan dia adalah kita hak dia juga. Jadi statement umum tu kena tengok, kena kaitkan dengan kata-kata. Hak ni kalau kita tengok sini, apakah maknanya haram Allah? Maknanya kalau dia tidak tauhid, mana dia orang kafir, halal aku tahu dia. Salah faham gitu. Boleh jadi bahaya tu. Hak tu yang jadi boleh. Hak saya duk fikir juga semalam. Hak ni kalau nyapakah siapa boleh ambil harta orang kafir. Gitu. No. Hak ustaz sebut dulu, saya dulu masa kecil-kecil dulu. Dia tak apa dia kata ambil barang orang kafir. Pergi kedai orang kafir ke, ambil susu. Muka ustaz kata tak apa. Muka tidak halal lah. Oh, parah ni. Rosak tu faham gitu tu. Kita dia tu masa sekolah rendah tu. Puas hati tu tak boleh ambil. Apa dah ustaz kata halal. Ustaz tu pun mati dah. Lepas tu nak pergi bayar, lepas tu ngaji, masuk sekolah nak pergi bayar, tak ada Cina tu pun. Oh, panggil Cina dulu. Tak tahu pindah ke mana. Akhir sekali tanya ustaz kata gini lah. Sedekah bagi duit ke siapa-siapa, agak tu hal pahal nak mana. Tak dosa kita muka ustaz tu kita masa tu sekolah rendah. Nak yang ni boleh ada hak ni tak tahu. Sebab dia tu kafir kan. Halal harta dia tu. Berat faham gitu. Salah besar fitnah dalam agama. Kena faham molek.
Orang kafir tu tak ada, walaupun dia kafir, tak boleh, dia tetap ada korma, tak boleh tu. Tetap tak boleh tu. Banyak kenyataan-kenyataan lain. Kau tidak rosak orang Islam. Oh, kalau kita baca hak ni pada orang tidak Islam, tak sih dia agama. Tak sih. Kehormatan di sini apa sebenarnya maksudnya? Cuba tengoklah, kita baca sini. Jika dua perkara ini terdapat pada diri seseorang, maka kita wajib menahan diri terhadap orang tersebut secara zahir dan menyerahkan urusan batin kepada Allah. Bila dia sudah beriman, kita tak boleh nak hukum lah dia. Tapi kalau orang kafir, tentu dia mati dengan kafir. Memang tegas, kita boleh kata. Kita boleh kata, seperti Abu Talib misalnya. Jelas. Bahawa dia tu mati dari keadaan tidak Islam. Bila Nabi nak doa keampunan, Allah tak benar. Tu jelas. Tu pun kita tak kata. Tapi kira-kira hukumnya jelas. Mana kafir, mati, masuk neraka. Tapi itu pun kita tak kata. Kita tak ajar mulut kita kata. Sebab apa? Sebab kok mana pun kita tidak boleh meletak hukum kepada Allah. Mesti Allah kena buat talih. Itu bapak Jabariyah boleh lah dia kata gitu. Tapi kalau orang itu Islam jahat setara mana pun tak boleh. Ni antara dalil. Serah pada Allah. Tu hujung hadis tu. Wa hisabuhu 'ala Allah. Kesudahan dia serah Tuhan. Bila dia tu Islam. Tapi Islam mukmin yang dimaksudkan di sini mukmin hak sunnah lah. Gapo dia? Tauhid dalam masa yang sama dia tolak syirik. Tauhid dengan syirik dia tidak boleh berada bersama. Seperti mana bid'ah dengan sunnah tak boleh. Jika orang itu berhati jujur, dia akan membalasnya. yakni Allah akan balas dengan syurga yang penuh nikmat. Namun jika dia tidak jujur sini makna munafik, Allah akan mengazab dia dengan azab yang sangat pedih. Tu. Jadi maknanya satu pengajaran besar kepada umat Islam. Walaupun kita berasa seorang itu tidak ikhlas dalam agama, kita tak boleh kata. Perasaan itu kita simpan saja dalam hati. Kita serah pada Allah. Dia ni tak ikhlas ni, tak boleh nak kata begitu. Dia ni mari bila bantu orang agak ambil gambar dok viral dalam internet, kita kata tak ikhlas tu. Tak boleh kata. Lepas tu serah Tuhan. Saya mudah. Dan kalau dia tak ikhlas, pun boleh rasa juga harta dia muak ikhlas ni kedekuan. Dia tidak ikhlas pun orang miskin boleh rasa harta dia. Orang miskin boleh makan, boleh ada rumah dengan sebab dia. Kalau dia tak ikhlas pun. Awak nak ikhlasnya ke dia? Orang miskin boleh rasa ikhlas ni. Tak boleh apa pun. Sebab tu kita tak boleh kata suatu walaupun kita kata molek kau tidak viral. Benda tu benda nisbi, benda relatif tu. Kadang-kadang dengan sebab kita viral gitu boleh jadi motivasi pada orang. Banyak perkara lagi tak boleh nak kata lah. Hak molek dulu dia sudah. Doa supaya ramai orang jenis gitu. Tu molek tu sudah kata kita kedekut hangit dulu dia sudah lah. Dah lah kedekut mulut pula jenis gitu. Orang kita ni tak boleh biasa tu Biasanya orang kedekut jenis suka kritik ni. Kritik jenis gitu lah. Orang tengok dia kata selakah ambil gambar lalu kata. Ada kan jenis gitu. Dia kadang-kadang gini kita kena tahu dah. Kadang-kadang dia sebab dia bawa gitu duit orang derma orang ramai. Dengan dia buat gitu, penderma tu rasa puas hati. Bahkan tu dia banyak perkara tu bagi saya benda positif situ tu. Ya, kau nak fikir negatif kan? Umat Islam dia tak boleh berfikir terlalu negatif sangat ni. Kita kira ambil amal. Lepas tu kalau dia tak ikhlas ni, wa hisabu 'ala Allah. Serah Tuhan. Dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Cuma hak pentingnya dalam bab akidah ni dua perkara tu asal. Tu baru orang panggil tahqiq tauhid. Sebab itulah orang Islam ni bila dia dalam keadaan dia mengaku dia ni tak ahli tauhid, dia tak boleh buat sikit pun guna syirik. Baru tauhid semati. Kalau dia buat juga auto panggil syirik. Orang panggil musyrik. Tu kena jelas tu. Baik. Oleh kerana itulah seseorang di dunia dihukumi berdasarkan kepada hukum yang zahir. Ini orang panggil fiqh. Inilah orang panggil fiqh. Zahir. Baik. Faedah dia. Hadis ini, yakni poin ataupun dalil yang keempat di bawah bab yang keenam ini merupakan dalil bahawa tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tak cukup. Selain mengucapkannya, seseorang juga wajib, harus dengan erti wajib. Ini bahasa Indonesia ni. Wajib mengingkari ibadat kepada selain Allah. Dia tak boleh. Jadi kita bincang dah ibadat tu apa? Doa tu ibadat, tawassul tu ibadat, semua tu ibadat. Tak boleh, tu untuk Allah saja.
Maka itulah sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi ia berpendapat bahawa orang-orang Nasrani dan Yahudi pada zaman sekarang berada di atas agama yang benar, maka orang yang berpendapat seperti ini bukanlah seorang Muslim sebenarnya. Kena tahulah latar belakang penulis ni, Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dia hidup di orang Indonesia. Hak ni sebenarnya sebab isu kita kata pluralisme, fahaman agama ni sama, semua menuju kebaikan, bahkan dia anggap sama saja. Hak jahatnya orang Islam pada jahat, orang Kristian pada jahat, hak jahat tu orang. Agama ni sama saja. Itu bahaya tu. Mana boleh sama agama? Seseorang yang kata gitu, kalau dia iktikad gitu kufur dia. Kalau dia iktikad gitulah. Saya pernah dengar orang politik bercakap gini. Bahaya tu. Agama ni sama, semua nak pada kebaikan. Nak kepada kebaikan tu lain. Orang tak ada agama pun nak kepada kebaikan. Agama ni lain tarikh dia. Nak kepada kebaikan. Orang tak ada agama pun nak kebaikan. Jadi Islam yang orang kata akidah ni bukan semata-mata nak kepada kebaikan, tidak. Dan kalau kita nak bahas kebaikan ni jadi hakikat kebaikan syurga tu. Itu hakikat kebaikan. Jadi Syekh Yazid Qadir Jawas, sebab dia duduk Indonesia ni sangat hebat dia punya ajaran pluralisme ni sebenarnya. Agama ni sama. Sebab tu nikah dengan berlainan agama pusat ni biasa ya. Maknanya gambaran Islam tu sudah rosak teruk di sana. Sebab tu tak boleh kita hormat pada agama lain pun kita tidak boleh iktiraf sebagai benar agama dia tu. Tak boleh gitu. Cuma kita tidak dibenarkan kutuk agama dia. Tu mana kita kena jadi Islam ni dia dari sudut ni. Misalnya, agama lain tak betul selain daripada Islam. Dari sudut tu. Tetapi dari sudut lain, tak boleh hina agama dia. Tak boleh cecah agama dia. Has tu jadi molek agama tu. Kita tak boleh, apabila kita berada di atas agama Islam, kita yakin berdasar pada wahyu. Kita tak boleh kata agama awak ni tak betul di segi dakwah. Kita tak molek kata gitu. Berasa hati nak dakwah ke mana kalau mukaddimah gitu dia. Tak boleh. Itu cara agama tu. Tapi kita tak boleh iktiraf, tak boleh kata agama dia betul. Tak boleh. Tu kena berhati-hatilah. Hormat tu betul kena hormat. Dia kerajaan Islam pun kena bantu dia. Walaupun dia tidak Islam, sebab bila dia rakyat. Tu bab lain. Sebab tu dalam fiqh dia fikir pula, boleh ke tidak kerajaan Islam ni bantu orang kafir nak bina tempat ibadat dia? Boleh. Sebab dia bayar cukai juga. Dia ada hak. Individu tak boleh. Kerajaan boleh. Tok Imam tak boleh. Tok Imam masjid tak boleh. Nak waktu ambil dana masjid nak bantu. Tak boleh. Dia kena kerajaan. Duit tu mungkin dana tu mungkin setengah ulama kata molek-moleknya dana tu dia guna dana lain. Duit zakat tak boleh. Dia guna dia bayar cukai juga. Dana negara Islam. Tu. Atas nama kerajaan. Sebab kerajaan ni dia jaga semua rakyat dia tu. Tu kita kena ingat. Sebab dia itu maknanya orang panggil fakta-fakta yang kita perlu faham, disiplin dalam beragama. Disiplin dalam beragama. Baik, cuba kita tengok lagi. Maka itu jadi tak boleh kita kata gitu Sebabnya saya tengok dalam internet di Malaysia kita ni pun ada dah orang bercakap gini dalam internet macam-macam ada ni. Cuba tengok. Dia kata sama saja. Semua menuju pada Allah belaka. Semua nak kebaikan belaka. Cuma hak kata tak betul, hak kata jahat je tu orang manusia tu. Manusia. Kita tahu Islam tak ikut agama jadi jahat juga dia. Bunuh orang sama ya tu. Manusia. Tetapi dari segi agama tu sendiri, tu dia kata sama. Tak boleh kecek gitu. Agama ni tak sama. Asah dia pun tak sama dah. Baik. Perkara yang kedua saya nak sebut juga yang tidak disebut di sini. Sebenarnya sebab saya pernah jumpa seorang missionary lah. Dia guna keadaan rupanya konsep agama ni sama merupakan mukaddimah, pintu masuk untuk dakwah pada agama lain. Kita kena faham. Misalnya kita kata missionary. Missionary ni dia bukan padri. Dia pendakwah yang terlatih. Seorang perempuan, belum kahwin, muda lagi. Tapi bercakap memang hebat lah. Dia kata kalau kita nak bersatu, kita kena ketepikan jurang perbezaan. Dia tak guna titik. Sebab dia kata titik ni persamaan. Jurang perbezaan tu kita kena ambil titik bersama. Gapa dia titik bersama? Agama Kristian dengan Islam.
percaya pada hari akhirat. Ada dalam Kristian. Bawa tu. Dia kata gitulah. Cuma kita suka lah bila sebut gitu. Kita kata kita sebab tu kita tengok Dr. Zakir Naik atau apa, dia akan pergi pada wahyu tu, kitab suci, dia kena pergi situ. Tak boleh, situlah tidak sama. Situlah tidak sama. Tak apalah, cuma saya tidak nak panjang silah, tapi nak ayatnya tidak sama. Dan sebenarnya pluralisme ni, seorang yang terima pluralisme, dia akan berlaku kemurtadan secara berleluasa. Ulama telah buktikan. Cuba tengok di Indonesia. Sebenarnya Indonesia ni mengikut kajian, misalnya Pak Yasafak, seorang Doktor Pak Yasafak ni, dia buat PhD di USM di Pulau Pinang ni. Dia guru saya dalam bidang perbandingan agama dulu. Saya belajar dengan dia. Dia ni buat kajian. Dia ni antara ya hebatlah dalam bab perbandingan agama. Dia dulu Kristian. Pak Yasafak. Dia dulu Kristian. Dia masuk Islam. Kemudian dia belajar Islam sehingga dia mahir lah. Sehingga dia buat PhD pun dalam bidang kajian tokoh. Dia kaji tentang pemikiran Hasanul Banna. Dia sebut pada saya, pihak universiti minta dia buat kajian tentang pemikiran Tun Dr. Mahathir. Dia kata, saya kata dia sesah ni dulu, biar boleh PhD ni. Dia guru saya, Pak Isafak, dia cerita fenomena di Indonesia. Bagaimana, saya tanya apa sebab, ini masa kita makan dengan dia lah, apa sebab di Indonesia ni berlaku gejala murtad berluasa. Dia sebut konsep pluralisme ni sebenarnya satu modus operandi untuk buka ruang, buka pintu untuk orang terima agama. Sebab bila seorang itu terima agama lain pun betul juga, terbuka dah pintu tu. Tu sebenarnya bahaya sangat. Sebab tu tak boleh. Bahaya. Akhir sekali dia boleh terima mana-mana agama. Sebab agama ni manusia jadi baik ni kerana agama. Agama apa manusia jadi baik? Memanglah agama gitu. Sebab tu ulama kata Syiah sahajalah. Syiah sahaja. Mana ada satu agama menghalalkan darah orang sebenarnya? Tak ada Syiah. Yahudi. Yahudi ada. Yahudi. Kalau kita kata Buddha, Buddha murni agama. Dari segi nak kepada kedamaian. Jadi bila dia bawa gitu bagi orang Islam, biasanya orang kena penyakit pluralisme ni, akidah rosak kerana menganggap agama lain sama dengan Islam ni. Sebenarnya ni biasanya golongan cerdik pandai, golongan yang berfikiran bebas, yang mana asas agama mereka tidak kukuh. Dan biasanya orang bergaul dengan mana-mana orang kafir secara serius pergaulannya, dalam keadaan dia tidak kukuh akidah, biasanya kena penyakit ini. Bahaya. Bahaya. Kena ingat tu, itu pintu masuk. Sebab tu dalam internet, anak-anak kena berhati-hati sungguh. Sebab banyak sungguh benda-benda gini. Dia tidak sebut pluralisme, cuma ajaran dia tu. Ini misal contoh, ini persamaan Islam dengan Yahudi, dengan Nasrani. Dia sebut persamaan. Jadi bagi anak-anak kita, dia nampak sama asal itu. Jadi kalau anak-anak yang suka sangat main internet, berhati-hatilah. Berhati-hati. Peringkat sekolah menengah misalnya, sebab ada berlaku dah gitu, ada berlaku kes ni lah. Itu saya sebut tu. Jadi penyataan semua agama sama, ini satu bentuk kekufuran. Orang yang meyakininya menjadi kafir. Tapi kalau seorang itu, kita tidak boleh, saya tidak kata bila ada orang ahli politik kata semua agama ingin kebaikan, dia tidak kata semua agama sama. Statement dia secara lafzi, secara harfiahnya, dia tidak kata semua agama ni sama. Cuma dia kata semua agama ingin kebaikan. Sama saja dari segi ingin kebaikan. Statement tu sebenarnya statement politik lah. Bahaya tu. Orang boleh salah faham. Mari pula kenyataan sebut bahawa mana seseorang tu kita tak boleh sekat kalau dia nak murtad, lagi bahaya. Dia sebenarnya asal di situ. Sebab tu Pak Yasafak kata faham agama ni sama ni sebenarnya dia boleh membawa kepada terbuka pintu untuk orang itu murtad. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Baik, yang ketiga, semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tanpa disertai adanya pengingkaran terhadap ibadat selain Allah, maka hal ini belum mengharamkan darah, belum ada kehormatan darah dan harta seseorang. Kerana beliau belum dikategorikan sebagai mukmin muslim yang sejati. Jadi hal ini perlu dalam bentuk praktikal. Sebab tu bagi saya, mana seseorang yang bertawassul dengan orang mati ke apa ni tak,
mana dia ni berada dekat keadaan sangat bahaya lah. Kita letak begitu dulu. Dan ulama sangat bimbang sebab perbuatan dia tu sebenarnya terlalu hampir sangat dengan syirik kepada Allah itu. Pergi bertawassul dengan orang mati. Dah ni memang haram lah. Yusuf Qaradawi bagi, ni kena baca buku Yusuf Qaradawi, tulis satu buku khusus tawassul. Dia bagi 3 tawassul. Hak ada, hak boleh pada tawassul ada dalam Islam. Baik, tak apalah, tu kita akan bincang dalam bab akan datang akan ada dalam kitab ni kot. Baik, yang kelima, yang terakhir, kita menghukumi seseorang sesuai dengan lahiriah dia. Adapun isi hati dia, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penjelasan selengkapnya bab ini akan diterangkan dalam bab-bab berikutnya. Jadi sebenarnya banyak lagi poin tidak disebut dalam bab ni, kita akan dapat dalam bab lain, insya-Allah. Baik, kesimpulan bab yang ke-6 ni kita kena baca minggu depan. Kita baca minggu depan lah, insya-Allah. Sebab katanya Maulana akan mula bulan Ogos ni. Bulan 8. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung kesimpulan. Kemudian kalau sempat kita masuk bab yang ke-7 tu, insya-Allah. Ada apa-apa persoalan tu? Dah boleh. Pakai tanya dulu. Kalau ada persoalan boleh nak tanya. Okey, saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Baiklah, kita buka soalan kalau ada soalan. Yang orang yang suka sebut zikir Allah saja ni, adakah tu tanda dia cinta yang muncul pada Allah? Boleh. Oh, ni dalam internet pun banyak dah sebenarnya lah. Tak apalah, kita sebut sikit lah, tanya lah. Muka suruh tanya. Dia sebenarnya zikir Allah ni bagi saya lah. Saya ambil jalan sederhana lah. Boleh sebenarnya. Berdasar pada pandangan setengah ulama. Boleh juga. Istilah boleh juga tu kenapa lah. Boleh juga. Cuma kalau tanya saya ada ke tak Nabi saran gitu. Secara sunnahnya tak ada. Tak ada, tentu tak ada. Kalau dalam Quran sebut ingat pada Allah gambar tu, tu statement umum tu, kita kena tengok ayat tu, kena tengok amalan Nabi macam mana. Mana lebih pandai mengamalkan Quran antara Nabi dengan kita? Mana lebih mahir? Tentu Nabi, sebab dia wakil Allah, maksum lagi. Kita nama maksum, tak maksum, dah lah duduk di lorong maksum. Nah, dia nama maksum, lorong maksum pula. Tak maksum pun. Tak boleh harap tu. Itu yang pertama. Maknanya tak ada Nabi. Lepas tu sahabat dia pun tak ada lah satu dia kata dia zikir ni maknanya kata Allah sekali dua itu lah ni zikir. Siapa berjajar beribu-ribu Allah. Akhir sekali hu saja pun ada. Saya pernah pergi dalam majlis dia. Bunyi sepanjang, akhirnya jadi bunyi sepanjang. Bila dia naik dia 3 tu, dia jadi bunyi pelik. Sayyidina Abu Bakar tak kuat ke berzikir. Zainab Bakar tak hebat ke berzikir? Hebat. Apa tak jadi gitu? Sayyidina Umar ni perempuan ni zikir saja ni. Imam Syafi'i tu baca Quran tak kuat zikir baca Quran. Tapi tak jadi gitu. Tak jadi pelik. Tak jadi pena cabut piah kocak tiang. Makan bunga ni. Tak ada jadi gitu. Apa? Sebab dia ikut sunnah. Jadi Allah ni kita tidak nafi, ada khilaf. Ada khilaf ulama ada. Tapi khilaf ulama tu semua ulama khilaf, maksud saya khilaf ni ada ulama kata boleh juga. Jadi dia sendiri tu amal kedak tu tak tahu. Bila kata boleh juga, maknanya sekadar bila timbul isu. Zaman sahabat tak timbul isu Allah ni. Sebab tu dia tak timbul masalah. Zaman sahabat tak timbul. Bila timbul maka adalah ulama kata bila tengok boleh lah juga gitu. Tu pun bila iling kepala tu. Sekadar tu ya. Jadi apa kita nak duduk gigah hak mafdul, tidak ambil hak afdal. Hak jelas daripada Nabi hak mana? Dia kedua, yang ketiga. Tak tahu je dia ketiga. Lepas tu Allah ni jadi amalan puak mana? Siapa dia? Sahabat ke? Imam Syafi'i ke? Ada? Kalau kata boleh puak jadi suka sangat amal ni, siapa? Puak mana tu? Tu saya malah jawab lah tu. Jawab diri, jawab ni. Puak mana? Imam Syafi'i, berapa ulama tercatat nama dalam sejarah ni? Yang menjadi ikutan umat keseluruhan. Kau mana? Puak mana? Baik, kita ambil di Malaysia sudah. Hak ngati Allah, hu ni hak ni. Pokok ngaji sunnah di air paksi ni ke? Tak ada, malah sebut. Pokok ni, saya pernah pergi. Hak majlis lari.
Pak majlis gi rombok balasah dia. Adalah tu apa tu? Tu. Kalau boleh pun bukan pilihan, bukan ajaran Nabi. Kalau tanya nak kata sunnah, tak. Saya tu malah soal Allah tu ada makna ke doa tu perbincangan lain lah pulaknya. Dan ni kita ni isunya bukan isu sekadar ilmu, isu amal ni. Isu nak amal. Bila kita amal, kaifiat dia Nabi SAW. Kita tak nafi Allah. Bila kata ahad, betul tak bila? Dia tu dalil dia. Lepas tu selepas bila masuk Islam, lepas tu dia zikir gitu lagi kau bila? Lepas tu ada kau bila awak jadi ikut tes sahabat? Ada ke? Tak ada. Maknanya hak tu bahagia berlaku secara spontan, secara tidak semena-mena. Nah, tidak jadi isu dia tahu. Tak ada lepas tu jadi ikut tes bila tu. Dah ikut tes Nabi. Dah sahabat secara umum. Dia kita kena ingat dalam pengajian kita ahli sunnah ni, katakanlah ada sahabat buat 1, 2, 3 perkara. Ni orang panggil kikih sahabat saya terpecih. Ulama kita tak ikut juga kadang-kadang. Sebab dia tengok amal, umum. Hak sahabat amal, hak umum, hak mana. Hak tu sepatut kita persembahkan kepada masyarakat. Tu. Jadi kita kena faham lah. Bagi saya letak gitu. Kita tak saya bijak panjang gitulah. Kalau nak bijak panjang kat dalam internet ni pun ada. Cuma bagi saya kena sebut dengan jelas tu. Hak tu menjadi amalan siapa. Bila kata juga ni kat cara tu benda tu tidak benda hak tidak menjadi pilihan ulama Islam seluruhnya. Sahabat tu tak ada zikir gitu. Ni pokok dia Allah ni siapa kadang-kadang juta semalam tak tidur. Allah sehingga dia gini. Ni pengalaman saya berada bersama dia. Mula-mula Allah, lepas tu tu dhamir tu kembali pada Allah. Jadi masa tu dia duduk gini. Allah. Jadi dia nak masuk dalam hati. Lagu tu cara masuk. Siapa dia ajar tu? Pak Nabi ajar ke mana? Lagu tu, dia tu dah masuk. Tu kadang-kadang kita sokong kata, apa tak masuk waya, cocok ke hidung gitu, supaya masuk susu orang stroke. Tak apalah kita kata, biarlah kita kata. Dia tak jadi kafir, benda-benda gitu. Kenapa dia tidak kata sesak sampai jadi masuk neraka. Cuma kita kata, lagu tu ke Nabi ajarnya. Modelnya ditunjuk oleh Nabi lagu mana. Tu, mak Islam dia kena tu. Kalau tidak, boleh jadi sesak kita. Dia kena ingat, dia bukan isu Allahu saja. Dia jauh lagi dia begitu. Dia pergi jauh lagi tu. Dan perempuan ni sebenarnya bukan itu saja ajaran dia. Banyak lagi perkara lain. Akhir sekali tu kan. Main gitu. Dia jadi tak khabar. Itu yang kita pelik. Saya nak bakar ni kuat berzikir. Tapi khabar molek. Apa jadi lagu tu? Tu lah. Gitu lah mudah. Senang ya keputusan. Tak sama tu. Walaupun ada yang kata boleh tu. Walaupun ada yang kata boleh tak sama tu. Dr. Ali Jumaah antara yang berpendapat begitu dalam buku dia Fatwa. Tak apalah kita kata. Kita terima. Dan saya tengok pun dia hanya kata boleh juga. Boleh juga. Ada lagi kata dia lebih dahsyat daripada tu ya. Tak apalah tu. Okey, ada soalan lain. Ya. Okey. Ini satu soalan ni. Masa tak perlu ulai dengan belakang lah. Tapi saya ulai juga lah. Ni ada satu persoalan. Boleh ke doa ni kita tak ingat doa dalam bahasa Arab ni. Jadi kita reka sendiri. Mana kita buat dengan bahasa kita sendiri. Reka sendiri gitulah kira maksudnya. Boleh ke tidak? Ni ulama kata boleh. Sebab nak hafal bahasa Arab bukan semua orang boleh hafal. Patut hafal dia kena tak faham makna pula. Sebab ulama kata tak faham makna tak boleh pahala. Ulama kata begitu. Sebab kita nak minta ni, cuba payah kita kalau logik pun nak minta sesuatu tapi dia tak faham dia minta. Cuba fikir. Tak boleh nak cuba fikir. Dan saya tak boleh nak fikir tu. Nak minta tolong fikir. Makcik minta ke dia? Sebiji seperti tu imam minta. Tu jadi timbul cerita tu. Ya Allah berilah kepada aku seperti mana yang diminta oleh tu imam kemarin. Dan internet ada. Saya dengar kata parut je ustaz ni mengajar. Logik kalau kita minta, kita tak payah kita minta kamu. Tak logik tu. Memang ulama kata terbaiknya kalau kita doa ni seperti doa Nabi.
Doa maksud sama ada Quran tu, so Quran dia tak banyak. Nak berbanding hadis, hadis semua ada. Kita tak ingat. Sebab itulah saya sendiri, sebab dia ada kitab 3 jilid, Fiqhul Adiyah wal Adhkar, fiqh tentang doa dan zikir. Dia bincanglah dalam tu. Zikir-zikir ni khususnya kepada kita orang ajam ni, orang yang tidak Arab ni, orang Arab pun tak ingat tu Kita belajar doa dan hadis, kita belajar doa, kita nak ambil idea daripada cara berdoa tu. Tu sebenarnya. Sebab doa ni kalau kita tidak ambil panduan daripada Nabi, nak doa pun tak erti kita ni. Misalnya nak doa mau panjang lagu mana? Kalau kita tidak pernah dengar cara Nabi berdoa, mesti kita doa, ya Allah panjangkanlah hamba aku. Locong gitu ya bunyinya. Oh boleh faham ke doktor luar tu dok. Bunyi dogo. Ya Allah panjangkanlah hamba aku. Gitu ya. Kalau kita doa. Sebab aku nak hamba panjang. Dia berdoa. Sebab hamba panjang ni molek dia tu dok. Orang lain mati belakang, aku dak lagi. Kepelik tu. Tapi Nabi ajar lagu mana? Ya Allah panjangkanlah doa aku. Jika panjang umur ni baik untuk aku. Sebab kita tak tahu baik ke tidak. Sebab panjang umur, pendek umur ni dia bukan mutlak baik. Kalau baik ni kalau pengisian dia tu baik. Dan kita tidak tahu apakah panjang umur tu baik. Seperti mana kita tidak tahu kalau kita kaya jadi baik. Sebab ramai kita tengok orang kaya jadi tak baik. Begitu juga orang umur panjang jadi tak baik. Ada juga ramai. Jadi bila kita nak doa, tak ingat dalam bahasa Arab, tapi kita tahu cara berdoa. Kita belajar hadis, kita boleh ambil panduan daripada Nabi. Nak doa, misalnya kita nak doa nak dapat isteri. Ada doa Nabi. Nak doa macam mana kalau nak supaya nak berkahwin. Ada Nabi ada. Kita tak ingat, kita boleh tahu tu. Jadi kita pun guna bahasa kita. Lebih baik lagi bagi orang ajam. Daripada dia hafal doa, tak tahu buta makna. Lebih baik lagi. Gitu. Jadi maknanya kita boleh buat sendiri, tapi biarlah. Cuma kena disiplin doa tu, kena ada lah. Apa dia disiplin doa tu? Mula-mula sebut nama Allah, puji Allah, selawat per Nabi ke muqaddimah doa. Lepas tu minta lah. Lepas tu miftahud doa, Rabbana atina di akhir. Lepas tu puji Allah pula. Tu disiplin doa. Kena ada. Celah tu. Kita sebutlah nak sebut ke apa? Boleh lah tu. Cumanya bagi saya lah hak terbaiknya kalau kita boleh dalam bahasa Arab lah. Dan kalau kita nak hafal dalam bahasa Arab, kena pastikan hak bahasa Arab tu daripada Nabi SAW. Sebab ada juga hak dalam bahasa Arab tu yang dibuat oleh setengah-setengah orang, dia bukan dalam bahasa Arab. Hak tu tak sah. Dah kalau hak Nabi pun dalam bahasa Arab kita tak ingat, nak ambil hak bahasa Arab hak orang lain, tak ada beda tu. Baik kita doa dalam bahasa Melayu kita, orang Cina dalam bahasa Cina dia. Cuma kena tahu disiplin dia, ya Allah, Engkau lah Tuhan yang menerima. Kita sebut ke Melayu tak apa kalau tak ingat. Orang kampung ni nak hafal ni, apa dah lupa. Nak hafal lain pula. Jadi seolah-olah, jadi kerana sebab kena hafal doa ni, boleh jadi sebab orang tak berdoa. Silap-silap hari boleh. Macam apa doa ni? Hak tu yang pergi ke Mekah tu bawa sakut tekak tu. Sakut tekak, orang nak baca tu, mari Pok Uzbekistan sebut muslim kat dia. Nak baca doa masa tu, orang berjuta duk tawah tu. Tak perlu kita ajar kita susah sakut tekuk. Ada setengah tu potong getah. Tarik demo. Lemah semua. Bagi saya senang. Tua-tua pergi kita kelih dia pergi siapa tanya nak buat umrah ke haji. Orang-orang lagu ni tak payah suruh dia apa doa lah. Dia pergi tak tahu nak buat haji ke umrah. Daripada KLIA sampai ke Jeddah. Yang tadi dia kata, Ustaz Den, kita ni nak buat haji ke nak buat umrah? Kata haji lah 40 hari ni. Umrah tu kita buat juga, hak haji ni asasnya. Oh gitu ni. Ya Allah, baru ingat dia. Orang-orang lagu ni tak sesuruh lah dia apa doa. Buat nyanyi ke dia. Sebab tu bagi saya dia tanya, dia pergi satu, Ustaz Den nak doa kata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Duk mata tanya pula, Rabbana atina. Hak tu yang kita bisa pakai klik. Kalau nak nyanyi ke dia. Benda-benda gitu kena faham lah. Jangan sebab kita, jadi kadang-kadang agama ni mudah. Kadang-kadang jadi payah kita. Kita. Okey, ada lagi ke? Ya. Berkenaan dengan pluralisme tadi. Di Malaysia ni ada 3 hotel lah waktu internet. Kalau yang Siti Kasim tu pun ada juga idea-idea pluralisme lah dia bawa je. Tapi Siti Kasim ni kita rasa macam
perwatak carrier tu pun itu teman-teman dengan mana dah dengan cara warna rambut ke apa semua tu. Tapi hok sore lagi tu hok pakai bertudung molek, berjubah molek tu. Tapi idea pluralisme yang dia bawa dari ramai juga lah anak-anak muda, dia sokong. Macam dia kata Rasulullah tu bukan satu model suami yang baik, tapi ramai orang sokong. Cuma kalau saya nak tanya, kenapa pihak majlis kamu tak ada ambil tindakan ke jenis-jenis lagu ni? Mungkin Ustaz boleh tahu, dah Ustaz banyak dah boleh orang yang ada info bahkan. Ni satu isu buat juga jawab tu lah. Jadi kenapa tidak diambil tindakan segera lah dan tegas kepada orang yang menyebarkan fahaman yang, sebab contohnya lah, ada pihak yang mengatakan bahawa Nabi tidak boleh dijadikan model. Cuma dia sebut secara khusus dan lebat untuk contoh rumah tangga sebagai suami lah kita kata dah. Sebenarnya kata-kata tu kalau lah sebenarnya boleh kufur dah kata-kata tu. Sebenarnya menafikan kesempurnaan Nabi dari segi model qudwatun hasanah tu boleh rosak dah akidah tu. Sebenarnya tak apalah tu. Kita pun orang pun tahu waktu tu. Kalau tidak ni patut siapa dia model. Kalau hak turun wahyu pada dia, hak hadis dijaga, dihafal, hak orang panggil Nabi pun tak jadi model, patut siapa dia? Apakah dia nak menampilkan watak lain? Siapa watak tu? Dia tak akan sebut watak tu. Sebab kalau sebut watak mana-mana pun orang akan bertikal lah. Baik, tak apalah tu. Lepas tu kenapa tidak diambil tindakan? Ni saya pun kurang pastilah kenapa tidak diambil. Sepatutnya diambil tindakan. Dan sebenarnya banyak dah saya tahu maksud siapa perempuan ni pakai telekong labuh tu. Kita pun tahu dia sentiasa keluar tu. Dia satu geng lah tu. Dengan anak Pak Kasim tu, dia satu geng lah. Sebenarnya gesek sudah banyak dah. Saya pun tak pasti kenapa. Pelik juga tu. Sepatutnya kena ambil tindakan. Dia tak boleh bebas begitu. Dia kalau dari segi pekah lah, dia ni mesti dipenjarakan. Dan dia perlu di counselling lah. Dari segi pekah memang gitu. Orang tak semaya boleh masuk penjara dah. Orang tak semaya. Isteri boleh tuntut fasah. Tak semaya. No, mana hak ni berat lagi ni. Gak anak-anak muda yang berada di universiti yang berfikir bebas, dia ajar berfikir bebas di universiti ni. Kadang-kadang dia tidak kemah akidah. Tahulah anak-anak kita, pengalaman saya, beberapa buah sekolah yang beberapa tahun berturut-turut panggil saya pergi untuk berdiskusi dengan pelajar-pelajar nak masuk universiti ni. Jadi bila kita tanya bab akidah ni kosong lah. Maknanya kalau dia pergi universiti tu, kalau dia jumpa dengan penceramah kita kata muhadir, lecturer yang baguslah dia. Kalau dia terlibat ni pada NGO yang ada masalah dari segi pemahaman yang tidak betul ni, boleh jadi rosak sebab dia tidak ada pegangan sebenarnya. Islam tu Islam, cuma nilai akidah ada dari dia tak mampu nak tolak ajaran salah. Umumnya begitu anak-anak kita lepas SPM setara mana ya. Dia tidak main mengaji seperti kita ni, pun tengok air pasir tak ada saran pun. Pak jenis homo tu. Ibu bapa pun tak bawa, sepatut kena bawa. Khusus peringkat menengah tu. Jadi dia tak ada. Jadi bahaya sangat, sepatut kena ambil tindakan. Saya pun tak tahulah apa sebab, apakah kerana faktor politik. Walaupun saya diberitahunya salah satunya satu ketika tu dia dinaungi oleh tokoh orang-orang besar lah. Tokoh politik. Sebab orang-orang begini sebenarnya dia ada kabel dia ada rangkaian dia, saya tahunya. Diberitahu pada saya ni sebab benda ni saya pernah persahakan juga dalam satu program tertutup lah. Jadi seperti mana ditanya pada saya, kok saya tanya kepada orang yang lebih besar tu pun dia pun tengang-tengang nak jawab. Cuma dia jawab gini, kata pupuk ni ada rangkaian dia dan ada orang tertentu yang jaga dia. Maknanya nak ambil tindakan tu payah juga. Cuma kita harapnya maknanya mungkin dengan perubahan zaman ini kita kata dah, mungkin harap-harapnya perkara ni lebih serius lah. Sepatutnya kena ambil tindakan dah tu. Lama dah ni isu ni. Lama dah sebenarnya. Jadi dia ada pengaruh faktor politik juga lah sebenarnya. Yang keduanya ialah kalau kita sebut ni hakikatnya begitulah. Jadi setengah-setengah pihak yang berwajib pun dia tidak tumpu sangat pada perkara-perkara. Dia tumpu pada perkara lain. Kalau isu berkait dengan Wahabiyah tu dia turun tak tangga. Kok nela turun tu.
Hak ni lambat, saya tak tahu lah apa jadi gitu. Tapi salah satunya, tapi hak ni saya lebih cenderung kepada terima hak ni lah. Sebab hak sebut ni pun kira orang terlibat dalam mesyuarat tu juga. Faktor orang politik. Dia pernah dah kawan ni hendak ditangkap pun payah. Seperti Siti Kasim lah kita kata dah. Hak tu lebih terbuka lagi. Apa tak tangkap? Sebab dia ada rangkaian dia. Ada orang yang lindungi dia. Kita kena ingat di Malaysia ni sebenarnya mana pihak-pihak yang nak ganggu Malaysia ni sebenarnya dia melibatkan orang politik juga. Sama ada kita sebut sebagai evangelis dan sebagainya, dia banyak. Sebab saya pernah masuk dalam satu perjumpaan sekitar 20 orang gitu ya. Dia jemput saya pergi. Jadi kita banyak pendedah kita dapat di situ bahawa evangelis ni dan juga pokok lain dia berkampung di Malaysia suatu ketika. Dan mereka main peranan besar lah. Sebab tu saya sure lah boleh tengok, boleh kena biar ada rasa minat lah nak dengar tim Firdaus Wong tu. Dia ada satu tim dia. Sebab ada Ustaz Muhammad Nur kau ya bicara tentang apa ni kita kata perbandingan agama. Dia dedah bagaimana cara Kristian masuk. Tu perlu kita tahu. Kena ikutilah, kalau tak saya baca dengar tu tak apa dah. Dengar tu tak apa dah. Jadi gitulah lebih kurang saya sebut ni. Cuma masalah isu majlis, isu sebenar tu saya tidak tahu secara detail juga lah. Tapi kok mana pun bagi saya itu salah satu bentuk kesilapan lah. Kerana tidak bertegah terhadap orang ni. Tak ada untung pun. Tak ada untung langsung untuk umat Islam. Bahaya. Orang-orang begini kita tidak mengatakan dia ni jahat, tidak. Saya tidak kata begitu. Cuma dia ni manusia, sebab dia orang cerdik pandai. Jadi sepatutnya kena bertindak dalam bentuk ialah seperti dadah kita penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Mana berlaku kesilapan besar, kesalahan dan dia tu boleh membawa pada kufur tu satu perkara. Bahkan dia ni kalau dalam istilah dia panggil adalla. Bukan dalla, tapi adalla. Setengah orang itu dia sesat, tapi dia tidak kembang ke perkara itu. Dan dia pun bukan orang berpengaruh. Dia bukan kita kata mempengaruhi. Hak ni tak ni. Jadi dalla ya, dan dia ni adalla, dia menyesatkan orang. Jadi bila menyesatkan orang ni wajib, bahkan mengikut fiqh wajib sebut nama lah. Dedah pada masyarakat. Kalau tidak berdosa. Gitulah ya. Salah seorangnya Aisyah tu lah. Tu lah. Aisyah pakar terikul lagu tu. Aisyah jadi. Asiah tu. Itu antara saya tengok agak itu. Tu memang nampak macam baju boh terikul lagu apa. Tu nampak macam mana? Sebab tu kita ni orang Islam kita. Sebab tu saya tekan sangat tu. Islam ni tak ada uniform khusus. Asal menutup aurat. Mana kita tengok mana kita tak boleh pegang situ seorang tu betul ke tak betul. Kena tengok. Begitu juga kita kata seorang ulama tu mana kita tengok apa yang dia sebut. Sebab tu saya mari pun saya tekan. Contoh saya ambil contoh yang terakhir lah. Misalnya Hafiz Ibn Hajar. Dia kata kita tak boleh terima pandangan Imam Ghazali dalam bab kerak kuku. Contoh. Dalam bab kerak kuku, potong kuku ni lah kita kata. Sebab Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia sebut potong kuku ni bagi dia anggap mustahab lah. Mustahab ni setengah ulama kata sunat, setengah kata rendah lagi daripada makna sunat. Kalau kita terjemah, mana dia anggap yang baik. Jadi baik tak baik ni sebenarnya atas dasar apa? Bila disebut potong kuku ni, jari ni, kemudian jari ni, ikut urutan gitu. Tak ada dalil daripada Nabi. Sebab ada daripada Nabi yang disebut oleh isteri-isteri Nabi. Nabi bila potong kuku dia tayammun. Dia bermula dengan tangan kanan. Bukan jari, tangan. Jadi kalau kita potong kuku mana-mana, asalkan bahagian kanan, termasuk dalam sunnah. Jadi kenyataan secara detail, secara khusus yang disebut oleh Imam Ghazali itu, kata Hafiz Ibn Hajar, kita tak boleh terima. Kita tak boleh anggap sebagai sunnah sebab dia tidak ada dalil. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar, dia telah mempamer kepada kita satu metod bahawa ulama ni kita kena hormati. Tapi apa yang dia sebut, kita kena tengok ada dalil ke tidak. Sebab tu kita, kalau untuk Nabi seorang pun cukup dah untuk kita akan selamat. Ikut Nabi. Sebab Nabi seorang pun cukup dah sebab dia maksum. Tapi kalau ulama dia kena ramai. Sebab kalau kita ta'asub pada seorang ulama, sesat kita. Sebab ulama dia tidak masuk. Dia boleh salah. Jadi kalau kita terima semua ulama, kita bincang, kita tengok semua, kita boleh tengok lah.
Bila kita tengok Imam Ghazali, kalau orang taksub pada Imam Ghazali, dia akan terima semua lah tu. Tapi kalau kita tengok misalnya Hafiz Ibn Hajar ni Syafi'i juga. Imam Ghazali pun Syafi'i juga. Tapi cara dia tu, seorang ulama tu kata-kata dia tu boleh diterima dan boleh ditolak. Sebab tu kita tengok semua Imam Syafi'i, kita ambil semua, tengok, fikirlah, nilai lah. Itu perlu ngaji ni. Hak tak ada dalil, ulama tak terima. Sebab tu Imam Syafi'i, saya tengok kalau pengalaman kita duduk baca kitab syarah-syarah kitab Imam Syafi'i ni kalau dia sebut pandangan dia akan kata uhibbu, saya suka. Itu isyarat bahawa hak tu tak ada hadis. Ini cara dia. Jadi dia amanah. Misalnya dia sebut dulu, misalnya contoh, okey, sifat semaya Nabi. Gini. Maknanya sifat semaya Nabi bagi Imam Syafi'i sama, lelaki perempuan serupa, tak ada beza pun. Cuma uhibbu, saya suka kalau perempuan ketika dia semaya, ketika sujud khususnya dia rendah ke sikit punggung dia dan dia masuk ke ni lengan dia ni ke lambung supaya tertutup fizikal dia tu, bentuk tubuh dia tu. Dia tidak kata Nabi kata, dia kata saya lebih suka. Ulama terima. Hak tu jadi ulama bincang yang mendorong Imam Syafi'i kata gitu apa sebab? Sebabnya untuk supaya tidak nampak ialah perempuan ni kan dia lain. Jadi kalau nampak tungging lepas tu buka boleh jadi nampak tu dia tutup sikit. Khususnya perempuan semaya di tempat terbuka. Tapi kalau dia semaya tempat tertutup dia seperti monjik telipuk, kita pun tak nampak. Dia tak nampak kita pun tak nampak dia. Penceramah pun tengok melalui CCTV, melalui dia punya slide je. Tu dia kembali pada asal tak apa. Tak nampak lah. Kalau kita sebut sekelate agak lebih molek lah apa. Tapi Nabi tak ada sebut. Jadi Imam Syafi'i pada ijtihad dia kata saya lebih suka begitu. Sekarang itu ya. Cuma yang ulama kita ni. Begitulah.